Ya, terima kasih yang baru sampai. Atuk, Assalamualaikum, salam bro. Lawan tak lawan. Waalaikumsalam. Atuk. Atuk Saka. Adios. Yus, lawan tak lawan dari Keningau, Sabah. Terima kasih banyak. Keningau, orang Sabah, Sabahan. Muhammad Sabri Zaidin. Sambil-sambil nak test ni kita tengok dulu ya. Azmi bin Alias, unta tua macam mana? Unta tua. Tengok korban lah Raya Haji ni. Raya Haji nanti tengok korban. Korbani. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, selamat malam kepada rakan-rakan. Ini bukan siaran radio ni ya. Ini tak ada siaran radio. InsyaAllah lah kita buat siaran radio nanti sambil kita bercakap, kita berhibur. Tapi malam ni kita nak cakap ya. Seketika atas beberapa isu yang saya rasa boleh saya kongsikan bersama dengan anda. Terlebih dahulu terima kasih kepada Azmi Ismail daripada Al-Ain Abu Dhabi. Kita ada sini siapa ni? Azmi Isim ke apa ni? Ya. Azmi alias ya. Kita juga ada Azmi alias okey. Jcom dah masuk. Welcome kepada Jcom. Muhammad Saleh dan Hanifah. Selamat malam tuan. Tanya terima kasih Mak Saleh. Adlius Kisat Yus. Adius Kisat Yus. Lawan tak lawan dari Keningau, Sabah, Muhammad Sabri Zaidin ya. Atuk takut saka tua jangan sebut. Nanti minta mageran katanya. Kita ada Kamarul Zaman Abdullah, unta tua daging liat. Yang liat ni masalah dia. Liat ni nak sembelih pun susah ni. Nyawa dia pun liat katanya. Itu kawan kita yang sempat saya baca kat sini. Mungkin ada yang terlepas pandang. Okay. Ada beberapa isu yang saya nak sentuh pada wakil atuk macam mana UMNO bagi period 14 hari. Bertelur tak nak take diri. Safina Awi, Assalamualaikum katanya. Safina Awi daripada Sipang Petang, Jelebu Negeri Sembilan. Siapa lagi tu? Okay. Saya takut ada lagi yang tertinggal ni. Azmi alias kata boleh percaya ke dengan UMNO ni. Ya. UMNO ni, dia macam kita jugalah dalam parti politik ni. Dia sebagai manusia ya. Sebagai manusia, sebagaimana persoalan yang pernah orang tanya dulu masa kita menerima kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Orang kata boleh percaya ke dengan Mahathir Mohamad kan. Jadi adalah orang panggil khilaf di dalam keputusan politik ni banyak khilaf. Ada keputusan politik yang tepat, ada keputusan politik yang kurang tepat, dan ada tu yang tak tepat langsung. Ini biasa dalam politik. Siapa nak menyertai bidang politik kena terima hakikat ini, bahawa dalam politik ini banyak kaedah, banyak pendekatan, banyak khilafiah ya. Yang pentingnya adalah keputusan jemaah. Mawardi Cik Aziz,
Tak lama dah ke nak penamat on track. On track ni dah lama sebenarnya Mawadi ya. Tetapi bila kita kita sampai dalam kosak-kosak penalti nak skor gol, tiang gol kena alih lah macam lah. Ini cabaran-cabaran dia. Sebab saya selalu sebut, bila kita nak mengangkat seseorang pemimpin yang baik di kalangan ramai yang tidak baik, maka bukan sesuatu perkara yang sukar. Ya, memerlukan kesabaran, ketabahan, kecekalan, ya, kebijaksanaan juga. Ini banyaklah resepi-resepi dia. Okey, Jambu Barakah. Cadangan Tuan Debat Khairuddin dengan Diva AA bila. Saya ingat Khairuddin pun tak berani nak debat dengan Diva ya. Saya ingat dalam minit yang pertama saja dah kena maki dekat Diva, rasanya Khairuddin terus masuk hospital masuk sekali lagi kan. Dia pun ada masalah penyakit kat tu pun. Anak Q. UMNO ngecut bang katanya. Okey. Kita juga ada Syakir Lokman. Lawan tetap lawan. Kadang-kadang saya boleh baca kat skrin ni, kadang-kadang tak boleh nak baca. Khairulliza Masria juga bersama dengan Muhammad Kamal Yusof daripada Ketua Cabang Pekan. Terima kasih banyak Muhammad Kamal Yusof. Ini orang lama ni ya. Daripada Pekan dulu kita pernah menang dengan undi yang begitu tipis. Ya. Keadilan pernah juga menjajah Pekan. Kena ingat ni orang Pekan ya. Di Dun Ceni tu. Ya, Keadilan pernah menjajah Dun Ceni. Tetapi yalah, masa tu kita tidak ada kekuatan yang hebat ya, masa tu. Jadi adalah sebab-sebab dia menyebabkan kita akhirnya tidak dapat lagi mengekalkan kursi Dun Ceni. Tetapi benih-benih perjuangan tu masih ada lagi di Ceni. Termasuklah rakan kita ni, Muhammad Kamal ni. Ya, sekarang ini menjadi ketua cabang di Pekan yang terus bekerja dan berjuang juga untuk parti. Nur Azman Meon, kita angkat PAT sekejap. Angkat Panglima Angkatan Tentera. Hebatlah kalau Panglima Angkatan Tentera yang jadi pemimpin negara kita. Ya, saya mungkin jadi timbalan saya mungkin jadi memegang jawatan sebagai inilah kan. Ya, Panglima kan. Saya bekas tentera, takkan dia tak boleh nak ajar kot. Tapi kita tidak mengharapkan sedemikian lah ya. Kedudukan politik negara kita tidaklah sampai ke tahap angkatan tentera terpaksa ambil alih ya. Sebab kita bukannya ada isu peperangan atau pergaduhan ya, di antara kaum seperti 13 Mei yang lalu, 13 Mei yang tahun-tahun 1969 ya, sehingga kita terpaksa buat migran pada tahun tersebut kerana peristiwa 13 Mei. Kita juga tidak ada isu pertengkaran kaum, agama dan sebagainya. Jadi tidak perlulah ya tentera nak campur tangan. Ada lebih baik tentera fokus kepada keselamatan negara yang kita lihat sekarang ini telah pun mula diabaikan, dicuaikan ya oleh orang-orang politik. Ya. Bukan salah ATM tetapi kecuaian menteri-menteri. Ya. ATM tak boleh kata apa ya. Kalau dah pesawat Israel masuk negara kita mendapat kebenaran, habis macam mana Panglima nak buat? Kan? Dia ada lesen, dia ada permit. Yang bagi kendaraan tu kerajaan PN. Yang dibantu oleh Parti Lebay. Yang sentiasa bercerita tentang hidup Melayu, Islam dan sebagainya. Ya. Rupa-rupanya kerajaan mereka yang beri permit kepada pesawat Israel masuk. Ya. Jadi walaun-walaun di bawah ni sedar-sedar lah. Ya. Insaf lah. Ya. Kalau masa PH memerintah dulu, bukan main sedap. Cakap kan? PH ni liberal, PH ni pro LGBT, PH ni berpandangan Yahudi, ya, Anwar Ibrahim itu Freemason, macam-macam lah ya. Okey, kita ada sebut tu Muhammad Saleh, Azmin Meon, saya dah baca tadi, Ramlan Latif, kita ada juga Zahman Sa, Syakir Lokman, betul ke Azmin nak balik? Boleh percaya lagi ke? Saya dah jawab baru-baru ni tentang yang dinamakan kononnya kumpulan-kumpulan pengkhianat diketuai Azmin ni nak kembali kepada Parti Keadilan, yang sebenarnya itu bohong ya. Itu adalah serangan propaganda daripada pihak saya tak kata JKOM, tapi kumpulan-kumpulan seperti JKOM lah yang cuba memecah belahkan Parti Keadilan.
Sebab dia tahu dalam keadilan ni majoritinya begitu marah kepada kumpulan pengkhianat yang diketuai oleh Azmin dan juga Zuredah ini. Dan sekiranya dibawa isu ini, maka berlakulah perbalahan, pertelingkahan di kalangan penyokong-penyokong keadilan. Mereka akan kata, oh kenapa parti ni masih lagi nak percaya kepada Azmin, sedangkan benda itu tak wujud pun. Dan saya rasa Azmin dia pun tahu bahawa buang masa lah kalau dia nak minta balik masuk dalam parti keadilan. Jadi kita abaikan isu Azmin nak kembali. Kebetulan pula apa yang disebut kononnya Azmin menggunakan kabel Rafizi, kabel Ezam, ini langsung tak masuk akal. Langsung tak masuk akal sebab kita tahu bahawa Rafizi adalah penentang yang lebih kenal Azmin lagi awal lagi. Rafizi ni dia lagi bijak untuk membaca politik Azmin. Dan Ezam, tak logik bagaimana Ezam nak bantu Azmin menyertai kembali keadilan, sedangkan Ezam sendiri pun masih lagi digantung. Bukan digantung, permohonannya untuk menyertai keadilan masih lagi belum terjawab sama ada lulus tak lulus. Jadi kita mengharapkan lulus lah. Tak ada sebab kenapa parti tidak membenarkan. Apatah lagi baru-baru ini Presiden dalam ucapan di Kongres menyatakan bahawa parti ini bersedia menerima sesiapa saja, mana-mana pihak. Tapi Presiden tak sebutlah kita bersedia terima Azmin. Jadi kita pun faham bahawa pengkhianat-pengkhianat ini dah tentu Presiden takkan terima. Tetapi mana-mana pihak yang ingin bersama kita, apatah lagi telah menunjukkan komitmen membawa perjuangan Anwar Ibrahim itu seperti mana yang telah dilakukan oleh Izzam Maknum, Berijrak. Jadi tidak ada sebab musabab Parti Keadilan tidak boleh menerima Izzam sebagai ahli. Bukan nak meletak Izzam sebagai timbalan Presiden, bukan nak meletak Izzam sebagai naib Presiden. Jadi sebagai ahli saja supaya dia lebih ada keyakinan, lebih meyakinkan apabila dia mengadakan program, dia bertemu dengan masyarakat untuk menyeru masyarakat menyokong Parti Keadilan sebab dia adalah ahli keadilan. Tetapi kalau dia sendiri pun tidak ada dalam senarai ahli keadilan, maka akan menjadikan satu keraguan di kalangan penyokong. Bagaimana kamu nak seru kami untuk menyokong Parti Keadilan sedangkan kamu pun tidak menyertai Parti Keadilan. Jadi saya rasakan bahawa satu hari nanti Parti Keadilan akan menerima juga kemasukan Izzam Maknum ke dalam Parti Keadilan. Kita harapkan begitulah. Tentang musuh-musuh dalam Parti Keadilan, bukan musuh lah, tentang pertentangan, perbezaan pendapat dalam kalangan pimpinan Parti Keadilan tentang isu Izzam ini, itu tidak boleh kita elak. Memang adalah di kalangan ahli keadilan yang bersetuju dengan Izzam, ada yang tidak bersetuju dan ada juga yang menghargai keikhlasannya. Itu tidak boleh kita nafikan dan tidak boleh kita marah orang yang tak setuju dengan Izzam ni. Sebab sebagaimana yang saya sebut tadi bahawa dalam politik ini ada khilafiah, khilaf-khilaf. Semuanya dengan nawaitu sayang kepada parti. Sayang kepada parti, ada yang berpendapat bahawa parti perlukan satu pasukan yang mantap, satu pemimpin yang hebat, satu pemimpin yang berani, maka ada yang berpegang pada pendapat itu agar menerima Izzam berada dalam Parti Keadilan. Ada juga berpendapat bahawa sayang ke parti ini, kita harus mempertimbangkan, harus mengkaji kepada orang-orang yang pernah meninggalkan parti. Seperti Izzam pernah meninggalkan parti. Walaupun kita tahu jawapan dia sebab apa dia tinggalkan parti. Jadi faktanya memang dia pernah meninggalkan Parti Keadilan. Jadi atas dasar itu, parti harus tidak begitu mudah menerima. Jadi ini satu pendapat dalam Parti Keadilan. Dan kita hormati pendapat ini. Dan satu pendapat lagi, adalah pendapat yang saya rasa negatif lah. Pendapat yang ketiga, yang mereka tidak mahu menerima Izzam ni, bimbang kalau Izzam mendapat tempat di dalam parti. Jadi yang ini pada saya adalah pendapat yang harus kita tolak, iaitu pendapat yang hanya mementingkan diri sendiri, yang tidak mahu orang lain berada dalam parti kerana takut dia tidak boleh naik. Jadi kita dalam parti ni, kalau kita nak naik, kalau kita nak dapatkan sokongan, kalau kita nak dapat pengaruh, kita kena rajin buat kerja lah. Rajin buat kerja dengan jujur, tidak memandang jawatan, kedudukan sebagainya. Kita buat kerja seperti mana yang diarahkan oleh parti.
Dan apabila kita mempamerkan keikhlasan kita bekerja, berjuang dan juga berkorban, akhirnya ya penyokong-penyokong sendiri akan mengangkat kamu sebagai pemimpin. Tapi kalau kamu duduk terperuk saja di pejabat, duduk saja di pusat khidmat sebagai wakil rakyat, ya, duduk saja di rumah, tak nak buat kerja, tak nak turun akar umbi, tak nak berkempen, ya, tetapi kamu tidak boleh tengok ada pemimpin lain yang buat kerja lebih daripada kamu. Kamu bimbang kalau pemimpin itu naik, maka kamu macam-macamlah alasan untuk kamu tidak membenarkan mana-mana tokoh yang lebih hebat itu berada dalam parti. Ya? Kalau kamu tak mau buat kerja, janganlah halang orang lain buat kerja. Ya? Kalau kamu nak kedudukan yang baik dalam parti, harus pamerkan kehebatan dan juga ketokohan kamu. Ya? Jadi, ahli-ahli akan menilai, ya? Akan melihat bagaimana prestasi kamu dalam parti. Selamat datang juga kepada Kamarul Hatta Ma'ali, lawan atau lawan daripada Galing. Kita ada Cikgu Normala Ahmad Johari daripada Pematang Pauh. Kita ada Saleh Leh. Saleh Leh. Rogayah Gayah. Assalamualaikum Tuan DJ. Malam ni panggil DJ pula ya. Mana tidak ada lagu ni ya. Ini kita nak bebel je. Kita ada situ Rohani Ani. Kita ada AUG Mag Dim Min. Jauh orang Vietnam ni ya. Amiruddin Hanor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Zahid cakap UMNO suruh buka parlimen 14 hari. Tapi Abang Dom Mael kata bukan keputusan Majlis Tertinggi. Apa Zahid? Bukan Majlis Tertinggi, dia tinggi ke katanya. Ya? Dan kita fahamlah ya isu UMNO ni. Sekejap lagi saya nak ulas. Termasuk dalam beberapa perkara yang saya nak ulas lah ya, tentang UMNO ni. Kita juga ada Dak Zarif. Susah cakap dengan UMNO Totok. Dia orang tak faham perlembagaan. Dia orang tak faham kalau tarik diri tanpa majoriti, kerajaan takkan jatuh. Diorang tak faham yang Muhyiddin takkan bubarkan parlimen walaupun kalah undi. Okey, itu panjanglah ya. Kalau zaman Abdullah kita ada situ. Baizurah Saleh, salam Tuan. Waalaikumsalam. Kamarul Zaman Abdullah kata betul ke ada saki-baki kartel masih ada dalam PKR? Tolong ulas sikit. Okey. Saya rasa penjelasan Presiden di dalam Kongres cukup jelas dan terang, dan kalau kita boleh faham apa yang dimaksud oleh Presiden itu, satu ucapan yang baiklah ya, satu kenyataan yang baik di mana kita boleh ungkapkan bahawa apa yang dimaksud oleh Presiden tentang pengkhianat dan juga kartel. Dulu kita tahu di dalam pertembungan, atau utamanya dalam pertembungan pemilihan timbalan Presiden Parti di antara Azmin Ali dan juga Saudara Rafizi, bila ada pemilihan dan juga pemilihan dalam parti, sudah pastilah ada pertentangan dua kumpulan ya, penyokong Rafizi dan juga penyokong Azmin. Di dalam pertandingan ini berbagai strategi sudah pasti berlaku ya. Apa-apa pertandingan pun, orang main dam ular tu ataupun main catur tu, dam ular pun dia pun ada strategi ya. Walaupun main dam ular ni main buah dadu kan, tidak memerlukan strategi main dadu, tapi strategi apa? Strategi menipu lah ya. Bila agak pihak lawan tu tak nampak pandang tepi sikit, kita naikkan setapak petak ya, anda mula ni. Itu strategi itu, tapi strategi menipu ya. Jadi mana-mana pertandingan bola sepak ke apa, dia ada strategi. Dan politik bila berlaku pertandingan sudah pastilah ada beberapa strategi yang diatur. Dan kita harus faham di dalam pertandingan pemilihan parti ini sudah pastilah kita ada dua penyokong, dan itu dibenarkan di dalam perlembagaan parti ya. Pemilihan parti termasuk dalam perlembagaan, dan calon-calon yang menawarkan diri juga mematuhi peraturan-peraturan parti dan mereka berhak untuk bertanding. Parti Keadilan salah satunya parti yang unik dalam negara kita, kerana dalam pemilihan kepimpinan kita pakai kaedah satu kepala satu undi ya. Bukan perwakilan seperti UMNO. UMNO ni perwakilan ya. Jadi setiap bahagian tu menghantar beberapa orang saja perwakilan untuk pergi mengundi memilih Presiden Timbalan Naib Majlis Kerja Tertinggi mewakili bahagian tersebut. Tetapi Parti Keadilan inilah parti-parti yang unik, di mana setiap ahli yang mematuhi peraturan, memenuhi syaratnya ya, yang seorang ahli yang sah, mereka berhak memilih kepimpinan di peringkat cabang dan juga di peringkat pusat ya, dengan undi-undi semua ahli ya. Bila kamu ada kad keahlian ataupun nombor keahlian yang berdaftar, yang sah, maka kamu berhak menentukan
siapa presiden yang kamu nak, siapa timbalan yang kamu mahu, ya, naik-naik presiden, ahli-ahli majlis pimpinan pusat dan juga di peringkat cabang. Ya. Tidak ada siapa pun yang dikecualikan. Cuma dalam sistem ini adalah teknikal saja yang mungkin boleh ditikaikan, ya, sebab kita dulu menggunakan pakai satu sistem yang baru, ya, menggunakan tab di dalam pemilihan, dan kali pertama digunakan sudah pastilah ada beberapa kelemahan, ya. Jadi tapi walaupun roh pemilihan itu semangat untuk memberikan ruang demokrasi yang seluas mungkin kepada seluruh ahli keadilan itu harus kita hormati, harus kita kagumi. Ya, satu-satunya parti yang membenarkan ahlinya memilih ketua dia, tidak memilih perwakilan. Kalau kita menggunakan kaedah perwakilan, mungkin ada berlaku unsur-unsur rasuah di mana beberapa orang sudah beli setakat 15 orang, ya, 15 orang, 17 orang perwakilan. Pimpinan yang bertanding mungkin boleh beli setiap cabang, ya, untuk dapatkan undi daripada perwakilan-perwakilan. Tetapi kalau semua ahli, ya, dibenarkan mengundi, jadi mana-mana calon yang bertanding, mereka berfikir banyak kali lah kalau nak beli. Ya. Walaupun mungkin berlaku di beberapa tempat, ya, tetapi ini boleh mengurangkan perbuatan dan juga amalan rasuah di dalam pemilihan parti. Ya. Jadi dalam pemilihan yang lalu, ada kumpulan yang menyokong Azmin Ali atas dasar parti membenarkan. Ya, sebab dia Azmin adalah timbalan presiden yang mempertahankan jawatan dan juga bekas menteri besar yang juga ada pengaruhnya, ya, dan ada orang menilai prestasinya, dan ada ahli-ahli yang menyokong Azmin kerana menilai keadaan itu. Ya, Azmin orang lama juga dalam parti, kemudian dia pernah menjadi menteri besar, ya, dan dia rasa Azmin itu layak untuk menjadi timbalan presiden, maka dia memberikan sokongan kepada Azmin. Dan ada orang memilih Rafizi melihat kepada ketokohan anak muda ini, ya, idea yang dikeluarkan, keberanian yang ada pada Rafizi, maka mereka memilih Rafizi atas dasar Rafizi layak menjadi timbalan presiden agar presiden parti itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menang tanpa pertandingan itu boleh dibantu oleh orang kanannya yang rajin, yang berani, ya, yang istiqamah dan tidak menimbulkan banyak masalah dalam parti berbanding dengan Azmin. Jadi masa pemilihan itu sudah tentulah ada yang taksub dengan Azmin ini, akhirnya juga turut ikut Azmin berkhianat. Ya, dan mereka ikut Azmin berkhianat, termasuk di cabang saya sendiri di Paya Besar, dan di Pahang ni beberapa cabang lah, ya. Tapi tidak sampai menghancurkan cabang lah, ya, 1-2 kerat yang keluar, ya, mereka ikut Azmin. Jadi ini kumpulan yang pengkhianat yang telah keluar. Dan ramai lagi yang menyokong Azmin juga tidak keluar. Ya. Bukan saja di Selangor, di Pahang juga, ya, yang tidak keluar. Sebab mereka kata pada mereka menyokong Azmin atas dasar Azmin ketika itu adalah ahli parti. Ya, Azmin ketika itu berpegang dengan prinsip perjuangan parti. Sebab itu dia sokong. Tapi bila Azmin mempamerkan sebenarnya sikap dia yang sebenar, tamak, rakus, ya, sanggup khianat parti, orang-orang ini tidak mengikut Azmin. Ya. Jadi orang-orang ini kadang-kadang ada yang labelkannya sebagai kartel yang masih ada dalam parti. Ya, sebenarnya orang yang tidak mengikut Azmin dan terus bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu bukanlah kartel. Ya, itu bukanlah kartel. Kartel yang benar-benar kartel telah pun keluar daripada parti. Tetapi yang ada sikit dalam parti ini adalah mereka kartel bukan tegar, tetapi orang yang main dua kolam lah, ya. Dia dengan Azmin masih lagi berhubung, dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia menyatakan sokongan. Sebab itu kumpulan-kumpulan ini bila mereka tidak bersama dengan Azmin, tetapi tidak pernah sekali pun kita dengar dia menyerang Azmin Ali. Ya, sepatutnya orang macam ni lah yang akan lebih lantang menyerang Azmin Ali. Ya, sebab mereka yang menyokong Azmin. Tiba-tiba bila Azmin menang, Azmin khianat. Sepatutnya mereka akan jadi marah. Ya, saya sokong kamu menang timbalan presiden, tiba-tiba kamu khianat. Patut kita lah pada lantang, ya, akan menyerang Azmin Ali, Zuhaidah dan sebagainya. Tetapi mengapa mendiamkan diri? Ya, bila kamu mendiamkan diri, maka sebab itulah wujudnya orang kata ini masih lagi ada kartel dalam parti.
Ya, sebab kamu dulu sokong orang pengkhianat tu, kemudian bila pengkhianat tu dah keluar daripada parti, kamu tak keluar, tetapi kamu tidak pernah menyerang, ya, bahkan kamu berdiam diri dan seolah-olah kononnya memberikan sokongan kepada kepimpinan yang ada sekarang. Ya. Jadi orang macam ini, saya mengharapkan pucuk pimpinan parti tidak memberikan ruang selagi tidak mempamerkan kesetiaan, ya, membantu parti. Ya. Ini yang orang kata bermain dua kolam. Ya. Sayang dia kepada Azmin masih ada, tetapi masih duduk dalam parti, kemungkinan ada sesuatu agenda yang mahu dilakukan kepada parti, sama ada untuk menghancurkan parti daripada dalam dan sebagainya. Wallahualam. Jadi bila ada keraguan yang sedemikian rupa, seharusnya parti tidak memberikan ruang kepada orang macam ini, ya, sebagai penyelas ke, apatah lagi sebagai calon. Ya. Kita masih ramai lagi di peringkat cabang kita orang yang terbukti, yang komit dengan parti, ya, berkorban dengan parti, yang boleh kita angkat. Mengapa kita harus mengangkat orang yang mendatangkan keraguan dan juga was-was. Ya. Okey. Sekejap saya nak pandang kat skrin. Siapa ada kat sini? Ni dia panggil sembang-sembang. Sambil sembang, kita nak tengok kat skrin kan. Siapa lagi tu yang tadi saya dah sebut? Yang baru masuk, terima kasih banyak lah, ya. Nur Azman Mion. Tadi saya sebut Ramlan Latif. Pergi baliklah tu katanya. Syakir Lokman. Saya dah jawab. Betul ke Azmin nak balik? Ini pun saya dah jawab tadi. Unta tua pas mengapa merapu? Alamak, ada unta tua pas ke? Kamera Zaman adalah okey, betul ke ada Saki Baki kata? Ini pun saya dah jelaskan tadi bahawa ada lagi, ya, orang-orang yang masih mencintai ataupun masih menyayangi semurid ini, tetapi nak play safe lah, ya, berada dalam parti. Ya, cara nak kenal senang je. Ya. Dulu dia sokong Azmin, walaupun tak ikut Azmin, tetapi berada dalam kumpulan kita, tetapi tidak pernah sekalipun dia mempertikaikan Azmin Ali atau menyerang Azmin Ali. Ya. Sepatutnya dia lah orang yang paling ke depan untuk menyerang Azmin Ali sebab terasa tertipu. Ya. Kalau saya sendiri pun, kalau dulu dalam pemilihan parti, kalau saya menyokong Azmin, kemudian saya tengok Azmin khianat, saya akan ke depan. Ya. Saya akan maklum dengan semua ahli, jangan percaya, jangan, ya, dia ni khianat, saya beri dia undi, dia menang, kemudian dia khianat. Patut kita yang orang yang paling harapan untuk menyerang. Tetapi kalau kita berdiam diri, ya, apatah lagi kita pula dapat pula jawatan dalam kepimpinan yang ada sekarang ini, bermakna kita ni orang yang boleh dipertikaikan. Ya, jadi diharapkan kepimpinan parti berhati-hatilah dengan orang yang sedemikian rupa, ya. Orang yang nak cari makan. Bila kita tumbang nanti, ya, na'udzubillah, ya, di Selangor, dia akan pergilah, ya, ke pihak sana. Ya, Alhamdulillah di Selangor kita ada kekuatan. Kalau di Selangor itu tidak ada kekuatan yang kuat, saya rasa beberapa adun di situ akan melompat. Ya, sebab Selangor kita ada kekuatan, maka dia rasa kalau dia lompat pun tak jatuh Selangor. Sebab itu dia masih play safe kat situ. Jadi kepimpinan parti, kita harap lihatlah satu persatu di Selangor dan juga di mana-mana negeri, ya, orang-orang begini janganlah diberikan ruang, ya. Cukuplah, kita tak kenal, ya. Mustahil kepimpinan parti di negeri ataupun di pusat, ya, masih lagi tak kenal siapa yang betul-betul memberikan komitmen kepada parti, ya, yang betul-betul berjuang untuk parti lah, ya. Tak kenal kan. Okey. Bazurah Saleh, okey, salam tuan katanya. Cikgu Normala Ahmad Johari daripada Pulau Pinang. Tadi saya dah baca Amiruddin Hanor. Okey. Mat Sani Mat Syah, kalau istilah mahkamah bila ada keraguan munasabah, itu jatuh hukum dah katanya, ya. Betul tu, ya. Kita harap parti akan buat keputusan demikianlah, ya. Nak letakkan satu calon ni biar tidak ada keraguan munasabah, ya. Letak satu calon memang, ya, lebih daripada itu, barulah kita letakkan satu calon. Tapi kalau ada sikit-sikit keraguan, kita elakkan, ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, ya. Bila tak ada langsung calon ni, ya, daripada kita nak bagi menang percuma kepada pihak lawan, letaklah dia, kan. Tapi saya rasa sekarang ni tidak ada istilah tidak ada calon, ya. Berebut-rebut nak jadi calon, ya. Tempat yang boleh menang ke, tempat yang tak boleh menang ke, berebut masing-masing nak jadi calon. Kita juga ada Ahmad Saifullah Razali, ya, Setiausaha AMK Pahang. Ini yang pembahas hebat AMK
dalam Kongres AMK baru ni. Ya, di kesempatan ini saya ucapkan tahniah dan syabas kerana seorang anak muda yang menunjukkan keterampilan dalam usia muda, berani bercakap dan tidak membenarkan dirinya dijadikan robot dalam perbahasan. Ini pun saya nak ulas sekejap lagi ni. Okey, kita ada Jasmine Saleh dari Temeloh Pahang. Terima kasih Jasmine. Bersama kita ada Figuran Fellow. Salam, apa cerita dengan Rafizi ni katanya peninglah maju sampai habis Ada orang tanya saya tentang Rafizi dan juga Farhas. Saya kata saya lebih mandang kepada isu pertentangan mereka itu lebih kepada isu peribadi lah walaupun ada kaitan dengan politik. Kerana kita pun tahu bahawa apa yang Rafizi pandangan Rafizi terhadap presiden seperti mana beliau sebut sendiri, bukan saya katalah, dia sendiri pernah sebut, dia pernah tegur presiden tentang tidak puas hati dia beberapa perkara tindakan presiden, di antaranya seperti meletakkan Farhas sebagai jawatan. Pada saya itu adalah satu orang kata pandangan daripada seorang pemimpin anak muda kepada bos dia, presiden sama ada pandangan dia betul ataupun pandangan presiden betul, wallahu alam, kita tahu. Dan kita kena faham bahawa tidak semuanya yang disebut oleh orang bawahan ini salah, dan tidak semuanya yang diambil keputusan oleh pimpinan itu betul. Banyak bukti kita lihat berapa keputusan ini diambil pimpinan kadang salah, dan apa orang bawah cakap betul. Contohnya macam Mahathir lah di bawah ramai tak suka kita letak Mahathir sebagai Perdana Menteri dulu tapi pimpinan kata terima itu keputusan pimpinan. Akhirnya orang bawah pun dengan berat hati, dengan penuh kekecewaan, dengan penuh kesedihan, akhirnya terima keputusan parti. Dan ternyata keputusan pimpinan itu salah bila kita meletakkan orang yang memusuhi reformasi itu untuk mengetui kerajaan reformasi. Tak masuk akal. Tapi keputusan telah dibuat dan ternyata keputusan itu salah, dan ini harus dijadikan pengajaran. Kemungkinan apa yang disebut oleh Rafizi itu betul, kemungkinan apa yang dikatakan oleh Anwar itu betul. Kita tak tahu. Apabila satu perkara itu berlaku, barulah kita tahu siapa yang betul. Tetapi kita mengharapkan Anwar Ibrahim sebagai presiden, dia mungkin ada sifat terbuka. Sebab kita tahu Anwar apabila melantik orang-orang kanannya, kemungkinan yang dilantik apa yang dia perlukan untuk bantu beliau, dilihat ada pada orang itu. Apa yang dia rasa dia percaya, kepercayaan dia itu kepada orang itu. Samalah macam kita. Saudara Fizi pun dia ada orang-orang kanan dia. Dan kadang-kadang orang kanan dia ini berlebih-lebih lah pada Rafizi. Jadi orang kanan ini bila bercakap dengan orang lain, menimbulkan kebencian orang kepada orang kanan Rafizi, maka dia punya tempiasnya dapat kepada Rafizi. Maka orang kata apalah Rafizi ni letak orang ke kanan ni yang macam ni, jadi tempias dapat kepada Rafizi. Tapi bukan salah Rafizi, kemungkinan orang kanan ini yang lebih-lebih daripada Rafizi. Sama lah macam Anwar kalau dia ada macam contohnya pegawai khas dia ke apa ke, yang mungkin melakukan satu perkara yang tak betul, yang terlebih-lebih orang akan marah pegawai saya ni, dan orang kata Anwar, kenapa Anwar ambil orang macam ni? Jadi ini masalah yang selalu berlaku. Walau macam mana pun kita harap Anwar sebagai orang yang pernah diuji dengan ujian yang lebih hebat daripada itu, dan dia ada pengalaman dalam politik, kita harapkan kebijaksanaan dia lah. Saya tidak menyalahkan Rafizi, saya juga tidak menyalahkan apa yang Anwar lakukan, dan saya harus akui beberapa perkara yang Rafizi cakap itu betul, ada beberapa perkara yang Anwar buat salah, dan ada perkara pendekatan Anwar itu betul, yang menampakkan kebijaksanaan dalam politik, dan kita salah. Okey, saya akan pergi ulas sikit di antara beberapa perkara pendekatan politik yang kadang di bawahan ini betul dan pimpinan itu salah. Saya kita bawakan dan kita berfikir sendirilah. Okey, kata Mak Sani, lebih sudu dari kuah. Ni yang saya maksudkan tadi. Kadang-kadang bila kita diberikan kedudukan oleh pimpinan, kita kadang lebih pada pimpinan pula nak bercakap. Jadi apa yang kita lakukan itu dibenci oleh orang bawahan, maka tempiasnya dapat kepada kita pemimpin. Jadi pemimpin harus kawal lah orang-orang di keliling dia, supaya tidak ada pengampu-pengampu, penjilat-penjilat yang hanya untuk membodek pemimpin, sehingga akhirnya sokongan dia kepada pemimpin itu adalah sokongan membawa rebah. Ini kita tidak mahu. Okey, Pak Tam ada lagi pekanak dalam parti PKR.
15 nanti. Cuci kasih habis katanya ya. Masalahnya pengkhianat ini benda-benda yang yang tidak nampak oleh mata kasar ya. Dan kita nak buat tuduh pun tak boleh ya. Okey, Rahman Arsyad kata saya melihat musuh politik tengah mainkan isu sensitif sesama sendiri untuk pecah dan perintah. Ya, itu memanglah dalam parlimen politik pun Arman. Kalau kita dalam bertembung dengan UMNO dulu pun kita akan cari apa saja kelemahan UMNO. Tetapi jangan kita takut kepada serangan politik kita kerana kita ingin menegakkan kebenaran, ya, menegakkan apa yang betul, walaupun apa yang betul itu boleh menyebabkan kita dalam parti kita ada berbezaan pendapat. Yang tak bolehnya bila kita mengecam pimpinan, yang tak bolehnya kita mengecam dasar parti. Itu tak boleh lah. Kalau kita ahli keadilan, kita kecam dasar parti. Ya, saya tak suka kepada peraturan macam ni, saya tak suka kepada dasar macam ni ya. Tetapi dalam kaedah teknikal, suasana ya, apatah lagi dalam kaedah benda itu sendiri melanggar ya apa yang etika parti, maka kita harus suarakan ya. Kita harus suarakan walaupun suara kita itu kita letakkan di dalaman ataupun suara itu di luar. Kita harus tahu berbezakan apa yang bahaya kita sebut di luar dan apa yang perkara yang harus kita hanya sebut di dalam parti saja. Ini kadang-kadang masalahnya bila kita sebut di luar tak boleh. Bila sebut dalam parti pun tidak dibawa ke atas. Ini masalah dia ya. Ini pun akan saya ulas lagi ya. Okey, Mbak Rafizi tadi saya dah jawab ya, di dalam pendapat saya ya. Bukan betul atau salah tapi pandangan saya lah. Sebab tu saya sebagai orang yang begitu menghormati Rafizi ya, memang semua orang menghormati beliau ya. Jadi bila kita menghormati seseorang pemimpin, kita tidak mengatakan bahawa apa yang beliau lakukan betul semua. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kita pernah kritik, kita pernah tegur ya, beberapa tindakan dia masa dulu dengan Azmin dan sebagainya, kita pernah tegur ya. Jadi itulah caranya untuk kita cuba memelihara parti ini supaya parti ini tidaklah menjadi parti yang sentiasa saja mengangguk dan juga membenarkan apa yang disebut oleh pemimpin, tapi ada had dan juga batasannya. Okey, UMNO ni masuk yang pertama ni. Tadi saya dah ulas yang terabur ya. Sebab nama pun sembang-sembang ni. Okey, UMNO kata 2 minggu diberikan masa kepada kerajaan PN untuk mengadakan parlimen. Selepas 2 minggu apa yang UMNO nak buat ya? Selepas 2 minggu tidak semestinya UMNO tarik diri daripada sokongan kepada kerajaan PN kerana keputusan 2 minggu ini hanya dibuat oleh Biro Politik ya. Keputusan parti hendaklah ditentukan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO. Jadi Biro Politik hanya bagi tempoh 2 minggu. Selepas itu kalaulah kerajaan tidak mengadakan sidang parlimen, maka Biro Politik kata barulah mesyuarat pula. Jadi saya rasa okeylah, orang yang tidak ada kekuatan, tidak ada keberanian, memang macam inilah keadaan dia ya. Dia mengugut 2 minggu, kalau tak buat minggu aku akan buat mesyuarat. Okeylah, kita tengoklah ya. Di mana kekuatan UMNO itu ya? Di manakah kekuatan UMNO? Ya, pada kerisnya kah? Kepada tanjaknya kah? Jadi kita tengoklah. Okey, ini sebab itulah parti ni jangan dipimpin oleh orang yang ada masalah ya. Bila orang ada masalah mudah saja diugut oleh orang ya. Jadi kita patutnya bertuah dan masih bersyukur kerana kita parti keadilan ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak boleh diugut ya. Ugutlah macam mana pun, tak ada ruang untuk nak ugut kecuali kamu terpaksa cipta, reka satu fitnah ya, dengan cara mengupah orang buat satu cerita ya, video dan sebagainya. Dengan itu kamu boleh tangkap dia dengan guna kekuasaan yang ada pada kamu. Itu saja ya, itu saja ya. Dan ini yang pernah, ini juga dilalui oleh Anwar Ibrahim. Sebab itu sekarang ini orang dah tak pelik lah kalau dengar cerita kisah Anwar Ibrahim, video ni orang ketawa sajalah ya. Sebab dah jadi lali dah ya. Bila nak fitnah Anwar mesti melibatkan perkara tu ya. Perkara yang benda-benda dalam kelambu lah ya. Nak cerita tentang penyelewengan tak ada ya. Rasuah tak ada ya. Selepas pada Anwar dipecat daripada UMNO, berapa tahun selepas itu, semenjak tahun 98 ya, UMNO yang perintah. Sepatutnya itulah peluang sebaik-baiknya untuk UMNO menyelongkar salah laku Anwar ya. Fail di Kementerian Kewangan ya, kamu boleh selongkar, cari apa saham yang Anwar masuk, berapa inci tanah yang Anwar ambil ya.
Berapa banyak ahli keluarga dia yang kaya raya. Masa inilah sepatutnya kamu boleh lakukan. Ya. Lepas Mahathir, Pak Allah, Najib. Ya. Lepas tu Mahathir balik. Lepas tu sekarang Muhyiddin. Ya. Bertukar-tukar Perdana Menteri. Ya. Satu pun Perdana Menteri tidak boleh membawa satu fail ataupun satu isu penyelewengan dan juga salah laku Anwar Ibrahim. Ya. Satu pun tak ada. Yang ada sepanjang tahun. Selepas tahun 8, Anwar dipecat. Cerita liwat perempuan, lepas tu kaki perempuan, kejap kaki lelaki, kejap ejang Yahudi, kejap ejang mereka. Kemudian ada Freemason. Lebih sebut Freemason pun bersambung Elio. Nak tuduh Anwar pasal. Rupanya Anwar Ibrahim dalam Freemason itu adalah orang lain. Nama sama Anwar Ibrahim. Maka Haji Hadi pun sebut Anwar Ibrahim. Rupanya Haji Hadi pun tidak membaca. Ya. Jadi bila seorang hebat macam mana pun ulama ini, kalau dia berpolitik, kalau dia malas membaca, maka nampaklah kebodohan dia. Ya. Walaupun dia mahir ya, dalam bab fiqh, dalam bab hid dan nifas, ya, tidak ternafikan memang Haji Hadi ni mahir lah. Tetapi bila bab politik hancur. Ya. Sebab itu dia dapat maklumat daripada Raja Putra pun dijadikan modal dia lah. Ya. Raja Putra pun dijadikan nas dan juga dara dia. Bayangkanlah, itu tahap Haji Hadi. Sentuh sikit lepas. Okey, Syamno. Okey, Muhammad Rafi terbaik. Abdul Ghani. Terima kasih Abdul Ghani ya. Okey, siapa lagi tu? Jasmine. Datuk Seri Anwar hanya diberikan pelepasan, bukan pengampunan penuh. Komen sikit bro. Kita nak tahu pelepasan atau pengampunan apa yang berlaku di dalam penjara. Ya, dah ada video pun. Bukan cerita-cerita kosong. Ini Lokman Adam kata, beberapa orang kata tak boleh, Anwar ni sebenarnya pelepasan je, bukan pengampunan. Ya. Proses penjara ni bukan satu proses nak keluar daripada asrama. Kita nak keluar anak dari asrama pun, nak berhenti sekolah, keluar daripada asrama pun, itu pun ada proses. Sign borang ini, macam-macam. Ya, buat clearance. Ya, tentera nak berhenti pun kena buat sign ni, clearance. Apatah lagi keluar dari penjara yang telah dipenjarakan bertahun-tahun. Ya, ada proses dia. Tetapi bila kita lihat sendiri, dalam proses nak mengeluarkan Anwar Ibrahim dari penjara itu, tidak ada satu dokumen pun untuk disain mengatakan beliau adalah seorang panduan. Ya, beliau adalah seorang panduan. Sebab pengarah penjara sendiri beritahu bahawa kesalahan Anwar itu dianggap tidak salah. Ya, selama ini disumbatkan sebagai orang mangsa politik. Jadi agung ada atas kuasanya dan meyakini, ya, atas agung dia pada awal lagi disebut dia yakin Anwar tidak bersalah, maka dilepaskan. Sebab itu Anwar tidak perlu menandatangi apa pun dokumen seperti mana yang dilakukan kepada pesalah-pesalah yang mendapat pengampunan yang lain. Kita ada kes seperti Datuk Harun Idris, saya rasa dapat pengampunan. Kemudian tu yang kes pembunuhan Datuk Tahar di Remau ke Tampin dulu, ya, yang membunuh Datuk Tahar tu, saya rasa pun Datuk tu pun sepatutnya dia dihukum gantung, tetapi dapat pengampunan. Semua menandatangi dokumen dan Anwar tidak perlu menandatangi dokumen dan dinyatakan secara terang dan ada video dia, ya, oleh pengarah penjara sendiri mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu melakukan proses seperti mana yang dilakukan oleh beberapa orang yang diberi panggungan. Sebab Perintah Agung mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bebas. Ya, tidak ada kes pun yang boleh disabitkan. Ya, itu dia. Tapi kalau orang yang tak mahu kepada Anwar ni, tetap jugalah, ya, untuk menyatakan Anwar ni dia sebenarnya dia bagi bebas je, bukan pelepasan apa semua. Mana boleh penjara bagi bebas, bagi cuti macam boleh bagi weekend balik kampung dulu. Tak boleh, ya. Tak boleh. Okey. Jadi waktu itu pun kita kena ingat, ya, Mahathir pun kadang-kadang dia ungkit, dia kata sebab saya lah Anwar bebas, ya. Ini yang selalu dimainkan oleh pemuja-pemuja atuk ni. Ya, Anwar Ibrahim sepatutnya kena berterima kasih dengan Mahathir, sebab Mahathir lah yang membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kita kena ingat, ya, pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah salah satu manifesto yang kita janjikan kepada rakyat. Sesiapa pun ketika itu yang diangkat menjadi Perdana Menteri, maka itulah amanah yang harus mereka lakukan. Ya, tidak boleh diungkit. Ya. Dan kebetulan Perdana Menteri itu pun kita letakkan manifestonya adalah Mahathir Mohamad. Dan itulah amanah yang harus dia lakukan. Sama ada dia bersetuju, sama ada dia tak suka, dia tak ikhlas, kena juga tantangan untuk pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menyokong pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, ya. Seperti mana juga Datuk Seri Wan Azizah, ya, walaupun dia ada dari segi undang-undangnya dia berhak menjadi Perdana Menteri selepas dia menang.
Ya, sekarang dia Presiden Keadilan. Dan logo keadilan itu didaftarkan sebagai logo yang bertanding dalam PRU 14. Tapi keadilan Wan Azizah ini bukan orang kemaruk pada jawatan. Kalau kita fikir Anwar ni kemaruk pada jawatan, ya, Anwar akan bagi tahu dengan Azizah, ambil je. Ya, ambil je. Pedulikan Mahathir ni. Ya, setakat 13-14 orang ahli parlimen yang ada pada Parti Bersatu ni tak berkesan pun. Kalau Azizah ambil, kalau Azizah khianat dengan janji tu, dia ambil, maka mudah bagi Azizah angkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim bebas je, Azizah letak jawatan, Anwar jadi Perdana Menteri. Boleh kita lakukan, tetapi keadilan ini bukan parti yang tidak mengenang janji, tidak parti yang khianat pada kawan. Kita sentiasa berpegang kepada janji kita. Sebab itu, bila sesiapa mana parti pun yang berkawan dengan Parti Keadilan tidak pernah khianat, Parti Keadilan tidak pernah buang, termasuklah Parti Lebay. Ya, bersama dengan kita tak buang dia, tapi Lebay dengan sendirinya keluar. Dengan sendirinya keluar tanpa kita halau. Ya. Okey, termasuk dalam Pakatan Harapan sekarang ni. Ya. Walaupun kita ada perbezaan pendapat kadang-kadang dengan DAP dan Amanah, tapi tidak pernah Parti Keadilan, ya, untuk mengusir rakan-rakan. Ya. Bahkan kita cuba perbetulkan, kita cuba dapatkan satu keputusan bersama dalam parti. Dan Alhamdulillah saya rasakan semakin lama semakin baik kita punya keputusan dalam Pakatan Harapan bila atuk ini bahaya kita hapuskan sikit demi sikit. Sebab tu saya katakan atuk ini bahayanya kepada Pakatan Harapan, dia ada virus yang dibawa dalam Pakatan Harapan. Kalau kita berjaya keluarkan atuk ini sikit demi sikit, maka perpaduan di dalam Pakatan Harapan itu semakin baik. Ya? Cuma kalau atuk ada dalam ni, saya rasa banyak masalah yang tak boleh, banyak masalah yang akan berlaku dalam Pakatan Harapan. Ya? Okey. Abdul Ghani, terima kasih. Dr. Mohtar Hashim, ya, terima kasih. Roslan Said, ya, saya masih ingat lagi Dr. Mohtar Hashim yang didakwa, yang telah pun dijatuh hukuman mati oleh mahkamah kerana membunuh Datuk Taha di Gemencih. Gemencih kata saya Tamping kan, Tamping ke Gemau. Dan akhirnya mendapat pengampunan agung. Ya. Itu salah satu peristiwa dia. Selain pada Datuk Harun Idris di Selangor juga. Ya. Okey. Jadi tak payahlah nak cerita-cerita, nak ungkit-ungkit kisah Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat pengampunan. Bukan dia seorang dalam Malaysia ni. Ya, orang kes bunuh pun. Ya. Apatah lagi kes yang terang-terang. Datuk Seri Anwar Ibrahim itu disumbatkan dalam penjara kerana politik. Ya, kerana politik. Kalau kita tengok daripada kes yang pertama dulu, macam-macam lah nak cerita pun. Nanti kena buat satu sesi khas pula nak cerita balik. Ya, tuduhan dengan Azizan Abu Bakar dan sebagainya. Ya. Dan akhirnya kita ditunjukkan oleh Allah SWT, orang-orang yang fitnah Anwar ni semua mendapat pembalasan, ya, di dunia lagi dah nampak. Ya. Kita dulu ada Peguam Negara Mokhtar Abdullah, Mokhtar Dukung. Ya. Kita tahu bagaimana akhirnya, ya, dalam keadaan koma beberapa bulan baru meninggal. Ya. Kita juga ada penulis buku 50 dalil Khalid Jeffrey, tak salah saya, juga, ya, meninggal dalam keadaan beginian. Kemudian saksi dalam kes Anwar, Dr. Christina Majid juga meninggal jatuh gitu, ya, di hotel. Dan juga perancang konspirasi seorang menteri dulu, siapa nama, Samsudin, Datuk Samsudin, terlibat dalam kemalangan, isterinya meninggal. Dan saksi utama Azizan Abu Bakar yang cakap berbelit-belit dalam mahkamah kan. Kejap dia kata liwat bulan puasa, kejap dia kata dekat apa ni, Trivoli Hotel, Trivoli, ya. Masa tu tak siap lagi, tapi Anwar dah kena liwat kat situ. Kemudian diubah lagi tarikh macam-macam. Ya, nampak, ya, bagaimana tarikh itu dimainkan. Bila kena Azizan kata sekian-sekian bulan, tiba-tiba dibuktikan oleh pihak pembela bahawa tak ada tarikh tersebut. Trivilla Hotel tu tak siap lagi. Jadi macam kantoi lah, ubah tarikh lain. Dia nampak mahkamah tu dicatur kan. Dan saksi utama ini dapat juga aib di dunia, di mana ditangkap dalam hotel dalam kes halwatnya dan isterinya meninggal. Ya. Banyak, ya. Kita boleh katakan satu pengajaran lah. Kalau kita menganiaya orang, menzalimi orang, menghaidkan orang, ya, kalau tidak di akhirat, di dunia juga Tuhan akan memberikan pembalasan yang sama. Okey, zaman ni zaman, katanya dalam Pahang pun ada lagi ada lagi apa tu, ya, ada lagi yang pro pada unta tua, ya. Itu di zaman ni zaman katalah. Muhammad Razi guna isu lama untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mak Sani, Mak Syah kata tampin, ya. Tadi tu Datuk apa tadi tu,
yang disebut oleh kawan kita tadi, Dr. Masih Hashim, kejadian membunuh Tahad di Tampin. Masyilah Ismail, doakan semua Datuk Surin dipenuhkan segala urusan. Ya, Jasmine Saleh kata Datuk Aziz Samsudin. Ya, ini bapa konspirasi dulu ni dalam kes ribut yang pertama. Ya. Dan kita juga masih kita tahu sekarang ini dalam kabinet yang ada sekarang ini ada juga seorang menteri yang pernah menuduh Datuk Seri Ibrahim dan sekarang jabatan dia menteri. Sampai peringkat dia sanggup mengaibkan isterinya sendiri. Kononnya Datuk Seri Ibrahim ni ada hubungan dengan isteri dia dan dia buat pengakuan ya bahawa isteri dia menjalin hubungan dengan Anwar Ibrahim ni. Dan dia jadi menteri sekarang ni. Menteri ya. Patutnya dia jadi kerajaan. Siasat lah. Betul. Sebenarnya sanggup mencemarkan imej isteri sendiri. Ya, mengatakan isteri ada hubungan dengan Anwar Ibrahim. Seperti mata nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Ya. Saya tak langsung dia telah memalukan isterinya. Ya. Mencipta satu fitnah bukan sahaja kepada Anwar tapi kepada isterinya. Ya. Ya, saya tak tahu macam mana perasaan dia. Ya. Sampai begitu sekali nak mengaibkan Anwar sanggup menjual nama isteri dia sendiri. Ya, okey. Tapi bila jadi kerajaan dia tak siasat. Ya, kalau betul siasat lah. Ya. Tapi tak buat sebab itu memang fitnah untuk nak mengaibkan Anwar Ibrahim. Okey. Muhammad Rizal Zainuddin Hamzah. Aku tak tahu kau sebut. Okey, ini yang kes UMNO ni kita reserve dulu, kita tunggu selepas 2 minggu ni. Ya. Ugutan UMNO dia kata kalau tak buat juga parlimen kita akan mesyuarat. Wah, hebat kan. Tengoklah mesyuarat apa nak keputusan dia kan, sebab dalam UMNO ni ada 2 pihak, satu pihak yang pro kepada Zahid, ada pihak yang sama dengan kepada Hishamuddin. Jadi kita tengok kekuatan UMNO, apakah di manakah letaknya kekuatan UMNO, pada krisnya kah, kepada tanjaknya kah, ya? Ataupun kepada wangnya kah. Selama ini UMNO nampak hebat sebab dia jadi kerajaan. Bila jadi kerajaan duit banyak, jadi nampaklah kekuatan. Bila dia tak ada duit sekarang ini, dia sama dia pun berpecah. Ya. Keadilan ni bagi jadi kerajaan ke tak bagi kerajaan ke kita sama. Kita Betas Selangor dah berapa penggal. Ya. Dan Negeri Sembilan insyaAllah kita boleh pertahankan. Dan kita masih lagi dalam kerangka penyatuan parti yang cukup mantap. Perbezaan pendapat itu biasa. Tapi tidak sampai menghancurkan parti. Bahkan kita berani mengeluarkan ya, timbalan presiden parti sendiri yang khianat. Kita berani ambil tindakan. Ketua wanita sendiri yang khianat kita berani ambil tindakan. Inilah parti yang harus kita berikan sokongan dan dukungan. Ya. Tapi menokong parti bukan bermakna membodek pimpinan. Menokong parti adalah membetulkan sekiranya kita rasa pimpinan lari daripada arah perjuangan dan kita ingatkan pimpinan tentang apa yang berlaku di sekeliling. Kadang-kadang pimpinan pun tidak boleh lihat. Ya, dia dekat umbi. Dia boleh tahu semua apa yang berlaku dekat umbi. Jadi kita dekat umbi inilah yang tolong ingatkan pimpinan. Ya. Musuh di mana, siapa musuh, apa perancangan musuh dan kita kena ingatkan pimpinan ini. Ya. Jangan sampai bila kita dah hancur, barulah kita masing-masing nak saling mengingati. Ya. Masa itu dah agak lambat lah. Okay. Sekarang ni juga Nazir Aziz kita lihat pun dah sudah mula bercakap. Kalau dulu kita tahu Nazir Aziz ni, rekod Nazir Aziz ni daripada dulu lagi memang pengampu yang paling hebat lah ya. Zaman Mahathir dia orang yang cium tangan Mahathir, naik Pak Allah dia ampu Pak Allah, naik Najib dia ampu Najib. Dan suatu beberapa hari sampai langkah syaitan dia merasakan Anwar mungkin ada peluang, dia pun kata saya sokong Anwar. Dia kata kan. Sekarang ni Muhyiddin dia kata dia sokong Muhyiddin. Sekarang ni dia hentam nak Zahid. Bila Zahid menyatakan apabila dia katakan Nazim mengatakan bahawa kumpulan Zahid ini memberikan sokongan kepada Anwar jadi PM, dia marah pada Zahid. Jadi Nazir Aziz ni dia sebab tu dalam politik, dia orang lama dalam politik tapi dia tidak pernah pergi ke tahap yang lebih tinggi ya. Sebab dia dalam politik dia hidup dia janji aku jadi menteri cukup lah. Aku bukan nak jadi timbalan, aku bukan jadi Perdana Menteri. Dapat aku jadi parlimen, nanti aku menteri pun okey lah. Sebab tu lah bertahun-tahun jawatan dia paling tinggi pun menteri. Dia tidak pernah berada dalam kepimpinan naik presiden dan semua tak ada ya. Sebab dia level dia tu, level janji dia boleh makan. Sebab tu dia boleh cium tangan sesiapa pun yang jadi pemimpin ya. Ini Nazir Aziz. Sebab tu tak pelik lah sekarang ni Nazir dah mula attack Zahid. Sebab dia dengar Zahid ni dia kata dah nak sokong Anwar. Jadi dia tak nak lah Anwar naik ya. Dia cuba nak pertahankan yang ada sekarang ni. Ataupun kalau bukan Hishamuddin, kalau bukan Muhyiddin ni, kemungkinan Hishamuddin. Jadi dia nak jadilah ya. Kalau Hishamuddin jadi PM, aku dapat jadi menteri luar pun okey lah. Dia level dia menteri je lah Nazir Aziz. Okey, simple tentang Nazir Aziz ya.
Fatwa Haji Hadi. Ni ada orang tanya saya fatwa Haji Hadi macam cerita. Kita serahkan kepada JAKIM, cari balik dah delete tu. Fatwa amanat Haji Hadi tu katanya dalam fatwa JAKIM hilang. Ya. Fatwa pun boleh hilang. Macam mana ni amanat Haji Hadi yang mengkafirkan pendapat UMNO ni boleh hilang dalam JAKIM. JAKIM pernah keluarkan fatwa dulu tahun-tahun yang lalu. Amanat Haji Hadi itu adalah amanat yang sesat. Sebab kerana amanat itu menggalakkan kepada perbuatan takfiri, iaitu mengkafirkan sesama Islam. Ya. Memanglah dalam amanat itu dia tak sebut UMNO itu kafir, penakut UMNO itu kafir, tak sebut. Tapi kalau kita baca amanat itu, keseluruhannya adalah menggambarkan bahawa sesiapa sahaja yang menyokong UMNO itu kafir, dan siapa saja yang menyokong parti yang mengekalkan perlembagaan penjajah itu adalah kafir. Kita menentang UMNO Barisan Nasional bukan kerana UMNO Barisan Nasional. Kita menentang mereka kerana mereka mengekalkan perlembagaan penjajah. Oleh kerana itu, kita melawan UMNO itu adalah jihad. Dan kalau kita mati menentang puak-puak itu, maka mati kita adalah mati syahid. Takbir! Maka berperanglah di Mali, beberapa belas orang mati, termasuk anggota pasukan keselamatan yang mati. Kerana amanat ini. Ya. Akhirnya, yang dikatakan perlembagaan penjajah, itulah perlembagaan yang dibaca oleh Haji Hadi sewaktu menjadi ahli parlimen, sewaktu menjadi menteri. Lebih-lebih ni menjadi menteri, ada ikrar depan Tuan Agong, saya akan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Ni ikrar, sumpah wallahi wabillahi watallahi, saya Haji Hadi Abdul Hadi bin Awang dengan ini berikrar akan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan penjajah lah tu, baik. Ya? Perlembagaan penjajah tu, perlembagaan inilah yang kau sebutlah amanat kau. Lebih walau ni tak fikir ke, tak dengar ke jadi masa angkat sumpah, tak dengar ke takfir masa angkat sumpah, tak dengar ke berapa ahli menteri, Tuan Toman masa angkat sumpah jadi menteri, mempertahankan perlembagaan persekutuan. Inilah perlembagaan yang dikatakan Haji Hadi itu perlembagaan peninggalan penjajah. Ya? Kalau dulu siapa melawan puak-puak yang mengekalkan perlembagaan itu adalah mereka-mereka yang kafir. Menentang mereka adalah jihad. Mati menentang puak-puak ini, mati syahid. Sekarang ni yang berkata itu, berikrar dan bersumpah wallahi wabillahi watallahi, saya Abdul Hadi bin Awang akan pertahankan perlembagaan persekutuan. Tengok. Ini kalau almarhum Ibn Libya dan pengikut yang kubur ni dengar, bayangkanlah saudara. Kita mau ceritalah. Mudah-mudahan kita mengharapkan mereka kembali ke rahmatullah kerana mereka telah diperdaya. Ya, mereka tak tahu. Ya, mungkin mereka ikhlas. Benar dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan fisabilillah. Ya, kita mengharapkan Allah memberikan keampunan dan kerahmatan kepada semua ya yang telah pun meninggal dalam peristiwa Mali, sama ada pihak keselamatan yang beragama Islam dan juga kepada kumpulan-kumpulan pengikut Ibn Biyah. Ya, yang bersalah adalah orang yang mencetuskan ya peristiwa tersebut, orang yang menyesatkan peristiwa tersebut, dan orang itu masih hidup sekarang ini dan dia mempunyai pengikut-pengikutnya yang sekarang ini pengikut-pengikutnya telah pun menjadi pening. Apa sudah jadi pada parti aku masa dalam PS dulu. PS ini liberal, PS ini anti-Islam, PS ini ikut DAP. Saya nak bagi tahu walau seteruk-teruk PS pun kamu kata anti-Islam, seteruk PS pun kami tidak pernah mengharamkan ataupun mengeluarkan mana-mana fatwa. Ya, tetapi fatwa di bawah kajian PN ini boleh hilang dalam JAKIM. Ya. Bawah PS tidak ada fatwa yang dibatalkan, tidak ada fatwa yang ditarik. Kalau dalam PS dulu kes adik belum selesai, bawah kajian kamu pun belum selesai. Malah tak disentuh pun. Dalam PS dulu kita sentuh juga. Ya, kita beritahu dengan masyarakat apa yang berlaku. Perkembangan yang berlaku dalam kes adik kita beritahu. Dalam kajian kamu langsung kamu tak sentuh kes adik. Dalam kajian PS, ya, kita berjaya menghapuskan kuota kepada menteri-menteri untuk jemaah haji. Kalau zaman UMNO dulu nak pergi Mekah ni, menteri-menteri ada kuota khas. Ya, berapa ramai menteri. Mereka dapat kuota pergi Mekah. Dengan kuota ini, mereka boleh bantukan keluarga mereka, diri mereka, anak-anak mereka, bini mereka. Berapa banyak menteri yang ada, bukan Islam. Ya, kalau menggunakan kuota ini, mereka boleh mengganggu atau potong kiu kepada ibu ayah kita, datuk nenek moyang kita yang bertahun-tahun menunggu giliran nak pergi Mekah. Ya.
Oleh kerana kota ini menjadikan orang mereka yang menunggu nak pergi haji ini sampai dah mati tak sempat nak pergi haji. Bawah PH yang kamu katakan kamu katakan ikut cakap DAP yang kamu kata anti-Islam, kita buang kota menteri. Tak ada lagi kota. Menteri nak pergi Mekah, kamu ikutlah macam rakyat biasa. Kalau kamu ada duit, pergi sendiri. Daftar sendiri. Swasta, kalau kamu ada duit. Kalau nak beli tabung haji, ikut macam rakyat biasa. Ini di bawah PH. Saudara, tidak berlaku di bawah UMNO. Dan sekarang ini kerajaan PN nak buat, nak batalkan tak boleh. Sebab dia jadi satu undang-undang. Ya? Itu yang kita lakukan. Di bawah kerajaan PH juga, kita berjaya memertabatkan, memperkasakan Mahkamah Syariah di wilayah Persekutuan, ya, yang bercakap hulu kilir RU355 ni jadi. Tapi bila kita perintah, kita tak bercakap pun, kita tak berkempen pun tentang RU355, tetapi kita melaksanakan dengan cara di mana kita boleh laksanakan. Bawah kerajaan pusat, Majlis Agama Islam itu di Persekutuan saja. Ya, negeri-negeri yang lain ada bawah kerajaan negeri, di bawah sultan masing-masing. Kerajaan pusat boleh kawal Majlis Agama Islam di wilayah. Maka di wilayah saja kita perkenalkan, kita pindah perlembagaan untuk memperkasakan masyarakat supaya apa yang kita lakukan di wilayah Persekutuan ini boleh dicontohi oleh beberapa negeri yang lain. Ya, kita laksanakan. Ini bukan propaganda, ini benda yang betul, dah dipindah pun untuk memperkasakan mahkamah syariah. Kalau tak sepenuhnya pun ada beberapa pindaan untuk menampakkan bahawa mahkamah syariah itu harus dimantapkan dan diperkukuhkan. Ya, bayangkan dalam tak sampai 22 bulan kita dah boleh buat. Kalau dah tidak ada berlaku pengkhianatan, saya rasa masa diberikan 3-5 tahun, insya-Allah kita boleh buat lebih daripada itu. Kerana kita tidak menggunakan agama ini sebagai kempen politik, kita tidak menjual agama ini untuk politik, tetapi kita melaksanakan apa yang agama perlukan, roh sebenarnya yang agama perlu perjuangkan itu kita laksanakan. Kita tidak berkempen mengatakan kita akan buang kota haji Perdana Menteri. Kita tak sebut dalam kempen kita pada PRU 4 hari lalu. Tapi bila kita menang, kita laksanakan ini. Kita hapuskan kota-kota ini. Kerana kita tak sebut, tetapi kita lakukan. Berbanding dengan lebay, masa dia jadi pembangkang, sebut RU355 hudud. Kenapa tak buat hudud? Kita tidak ada kuasa. Kelantan nak perintah, Kelantan tak boleh. Kita kena pergi pusat nak buat hudud. Bagi pusat, tak buat juga. Usahakan hudud. RU355 pun tak sebut dah sekarang ni. Macam mana nak sebut? Parlimen tutup. Ya? Ini masalahnya. Sepatutnya lebay ni, dia akan keluarkan fatwa haram tutup parlimen. Sepatutnya lebay keluarkan. Majlis Dewan Ulama PAS, Majlis Syura Ulama PAS harus bersidang membuat fatwa mengatakan menutup parlimen hukumnya haram. Sebab dengan menutup parlimen itu, kami tidak boleh melaksanakan hudud. Dengan menutup parlimen itu, kami tidak boleh melaksanakan RU355. Maka itu adalah hukum Allah. Siapa yang menentang RU355 matinya akan masuk dalam jirat. Ini lebay kata. Maka wajib buka parlimen. Tapi apa lebay kata? Dia tak nak buka. Agung perintah pun, Agung tak bagi tarikh dia kata. Agung kata segera je. Ya? Tarikh tak bagi. Tarikh tak bagi, mungkin bulan 9, bulan 10 boleh buat. Katakanlah Agung bagi tarikh. Ya? Katalah Agung bagi tarikh, dia kata, okey 30 bulan Jun ini, parlimen bagi bersidang. Lebay-lebay ini kan cek dalih saudara lebay ni. Dia kan kata apa? 30 hari bulan. Agung tak bagi tahu pukul berapa? Dia kata Agung tak bagi tahu pukul berapa nak buat. Ini lebay ni ya. Dia kata akan cari, dia akan pertikaikan sebab memang tak nak buat sebenarnya. Ya. Cuba nak lambat-lambatkan. Itu yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau lah, saya dah cerita dulu. Kalau Agung kata hantar surat, ya, Agung beritahu kepada yang berhormat Harudin Atakiri ataupun kepada yang berhormat Menteri Undang-Undang sebenarnya Takyuddin, ya, anda dikenaki datang ke parlimen segera kerana anda akan diberikan watikah untuk menjadi Perdana Menteri. Ya, katalah Agung bagus surat. Datang segera ke parlimen kerana Yang Bertuan Agong ingin memberikan watikah menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudara agak, ya, kalau Agung hantar sekarang ni katalah pukul 5 petang, ya, surat itu, ya, mengarahkan supaya Takyuddin datang ke parlimen segera, ya, segera untuk diberikan watikah menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan agak rasa Takyuddin ni datang
hari yang sama, ataupun dia tunggu bulan depan, ataupun bulan 10, bulan 11. Ya? Saya rasa kalau pukul 5 surat itu keluar, ya, paling lewat 5.30 pakai Udin dah terpacak depan istana dengan baju hitam dan dengan tanjaknya, dengan kerisnya untuk nak angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Bila dengan jawatan berlari, ya. Kalau dia berada di Kelantan pun saya rasa dia akan naik pesawat khas. Takut terlambat ni, ya, takut pintu pagar Parlimen tutup. Dah pukul 5 ni. Ya, kena jumpa Agung ni. Nak ambil watikah, nanti orang lain sapu. Ya. Dia akan naik pesawat peribadi tu daripada Kota Baru, mendarat di KLA, naik, ya, pergi ke sana, ya, untuk nak ambil watikah. Sebab apa? Bila kita kenapa ni? Terus ini surat Agung ni. Perkataan Agung ni segera ni. Saya kena datang segera. Kalau nak bagi jawatan dekat dia akan tafsirkan segera itu adalah secepat mungkin. Tetapi kalau menyusahkan dia, ya, kalau dia rasa jatuh kerajaan atau hilang jawatan, dia akan tafsirkan segera itu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ni lebay, kan tahu kan? Sebab lebay ni memang dia ada banyak ilmu tafsir, ya. Dia bukan saja boleh mentafsir hadis dan juga Al-Quran, dia juga boleh mentafsir, ya, titah yang di Hutan Agung. Ini kelebihan yang ada pada lebay, ya. Saya bukan baru, lama kenal lebay ni. Ya, terutama motor snack kan. Motor snack pun semalam buat status tentang telur lah, apalah. Saya pelik lah kan. Orang tak harap pernah jadi Dewan Ulama Pahang tu, takkan cerita pasal telur. Berbarang kita pasal telur kan. Okey, itu bab JAKIM. Cuma saya nak beritahu, itulah yang berlaku, ya. Di bawah kajian PH, fatwa hilang, ya, daripada arkib. Tapi bawah kajian PH, fatwa tidak pernah hilang, ya. Bawah kajian PN hilang pula fatwa. Sebab orang sibuk-sibuk pasal Amanat Hajadi, orang pertikaikan, ya, Amanat Hajadi, delete. Jadi dekat JAKIM pun sudah ada error 404. Selalu berlakunya dalam Harkah Daily je lah. Dalam Harkah Daily selalulah error 404, error 404. Bila kantor je takut pindah saman, error selalu kan. Ini sampai JAKIM pun kena ni, ya. Nampak? Itulah dia, ya. Dulu masa kita jadi kerajaan, macam-macam lah, ya. Agenda Islam yang kita tak buat, dia kata. Kita lah, isu masa tu tercetus. Isu zakir naik, ya. Isu zakir naik. Tapi terbukti sepanjang 22 bulan kita jadi kerajaan, sebelum kita dikhianati, zakir naik tidak pernah PH halau pun. Kamu saja yang konon-kononnya jadikan isu PH ini akan menghalau zakir naik, PH ini cuba nak buang pendakwah, ya. Tapi terbukti kita tak pernah halau pun, ya, apa yang berlaku. Kisah Dr. Zakir Naik ini, ya. Cuma dalam PH dulu pun macam-macam lah, ya. Itu ada satu daripada Ali Adin Panjang, bab pramugari tak tetap aurat pun nak berhalang Parlimen, ya. Macam-macam. Kita sebagai kerajaan, kita nak menentukan, kita ada kuasa, kita boleh suruh paksa syarikat-syarikat penerbangan orang Islam mesti tak aurat. Wah, sedap cakap kan. Bila dia jadi kerajaan, adakah sekarang ini pramugari tu tak aurat? Pramugari pun tak bekerja bawah dia sekarang ni, ya. Tak ada kerja. Pilot pun sekarang ni dah jadi buat Grab sekarang ni, pilot. Dan institusi penerbangan sekarang ni pun dah tak bersih makan, ya. Banyak pilot yang buat Grab sekarang ni, kan. Macam bala bencana, ya. Orang nak jadi kerajaan, kita jadi kerajaan, ya. Orang sibuk jadi kerajaan, kita sibuk jadi kerajaan. Tak dapat mandat pun nak juga jadi kerajaan. Last kali tak tahu nak mentah. Dah lah tak tahu nak mentah. Dah sedar diri itu bodoh, tapi tak nak juga bagi peluang pada orang lain, ya. Ya, sebenarnya patutnya PAS lah orang yang pertama sekali akan menentang, ya, pengkhianatan ini, ya. Sebab PAS ni orang yang ada agama, orang yang belajar agama, ya. Kawan-kawan cerita pasal moral. Sebab nak jadi pemimpin negara ni bukannya mudah, dengan bukan boleh cara rampah-rampah macam tu, ya, dengan bukan boleh cara khianat-khianat macam tu, ya. Jatuh kerajaan macam mana pun hendaklah dikembalikan kepada rakyat, bukan dengan cara beli orang tawar jawatan untuk jadi kerajaan. Ya, itu kan cara dia, dan PAS pula boleh bantu. Ini yang kita pelik. Sedangkan kita tahu dalam Islam ni, nak nanti imam solat pun nak dapat restu daripada makmum. Imam solat paling tidak pun kalau kita jadi imam ada 3 orang, ya. Kita ada 2 lagi dia jadi makmum, seorang jadi imam. 2 orang ni kena redha lah kita jadi imam.
Lainlah kita berdua je, ya. Aku imam, kau belakang. Memanglah dia akan redha pasal dia nak berjemaah. Tapi kalau bertiga, antara bertiga ni dia pilih satu imam. Dua-dua ni kena redha lah. Seorang ni akan jadi imam. Dia bincang lah. Kau imam. Okey. Imam. Cuba juga kalau jemaah dia 10 orang, 20 orang, 200, 300, 1000. Ya. Mesti redha imam tu. Itu dalam keadaan jumlah 2-3 orang, 10 orang, 200 orang. Imam masjid pun diminta hendaklah mendapat restu, ya, tidak mahu ada banyak yang tak pertikai, tak sujudi dia sebagai imam. Begitu sekali Islam ajar untuk meletakkan pemimpin. Di dalam solat dia ajar. Ini pula pemimpin negara, saudara. Kenalah ada restu. Ni restu rakyat pun tak ada, mandat rakyat pun tak ada, mandat keseluruhan dari parlimen pun dah tak cukup. Raja-raja pun dah tunjuk dah tak berkenan. Ya? Nak jadi ketua lagi. Ya? Betul-betul kita mengundang kemurkaan Allah. Ini dia. Ya? Sebab kita langgar semua adab sebagai manusia. Ya? Insaniah sebagai manusia. Moral. Apatah lagi hukum. Ya? Itu dia. Okey. Last sekali saya sentuh. Ni dah lama dah ni. Tentang Kongres keadilan baru ni. Pertamanya saya nak ucapkan syabas tahniah kepada semua petugas-petugas Kongres yang berjaya. Bukan senang ya nak buat Kongres dalam keadaan maya. Satu-satunya parti yang pertama mengadakan Kongres Nasional melalui maya. Memang susah. Ya, saya sendiri pun sampai pukul 4 pagi tunggu link tak dapat. Ya, saya tak marah siapa. Tapi memang kita kena tanya lah sebab kita bimbang kalau kita tak boleh masuk. Jadi sentiasa kita tanya ya, kenapa tak dapat lagi? Bukannya kita pertikaikan kerja, ya. Jadi kita kena tanya lah kadang-kadang kita nak ingatkan dia, ya, supaya mungkin nama kita tertinggal. Jadi kita kena selalu bertanya, ya. Dan akhirnya alhamdulillah, ya, walaupun dapat pagi, tapi sempatlah untuk bersama dengan Kongres. Dan kita lihat majoriti amat keseluruhannya Kongres berjalan dengan baik, ya, dan lancar, dan memanglah tidak sama dengan Kongres secara fizikal. Sebab tidak ramai perucap-perucap terutamanya di kalangan pimpinan. Yang saya lihat adalah pengarah Kongres, pengarah komunikasi, Naik Nazmi, kemudian Setiausaha Agung. Naik-naik Presiden pun tidak diberikan peluang untuk berucap. Sebab kita cara maya kita nak buat ambil yang wajib-wajib je dulu. Ketua Wanita, AMK dan juga Presiden, ya, termasuk dalam sesi penggolongan. Dan juga pembahas-pembahas. Kenapa setiap negeri diberikan wajib untuk ada pembahas, ya. Bahkan kita meninggalkan ucapan daripada naib presiden, ya, seperti mana lazimnya ada naib presiden yang akan berucap, ya, diberikan peluang untuk berucap, tapi kali ini tidak ada. Tapi pembahas wajib. Setiap negeri ada pembahas dibenarkan berucap dalam masa yang ditetapkan oleh sekretariat pembahas, ya. Jadi itu menandakan bahawa pembahas ini penting di dalam Kongres. Sebab itu dia tidak dikurangkan. Kalau kita ada berapa 222 parlimen, maka 222 pembahas daripada setiap negeri, ya. Bukan negeri, bukan 222, bukan setiap parlimen, setiap negeri, ya. Setiap negeri bahawa keadilan ini semua negeri ada parti keadilan. Dia tidak macam UMNO. UMNO ni dia tak boleh masuk Sarawak. Parti keadilan ni Sabah Sarawak pun kita masuk. Jadi semua negeri termasuk Sabah Sarawak menghantar pembahas mereka. Ya, sebelum itu kita ada Kongres Wanita dan kita ada Kongres AMK, ya. Dan selepas itu kita ditangguhkan, ya, ditangguhkan. Tapi Kongres Wanita dan AMK telah pun berjaya dilaksanakan dan saya amat puas hati dengan pembahas-pembahas daripada wanita. Kalau tak semua pun ada beberapa pembahas, ya, yang saya rasa begitu baik dalam pembahasan mereka dan mempamerkan sebagai seorang pembahas yang bagus, ya, yang membawa segala apa keperluan ataupun apa isu semasa dan apa yang penting untuk parti fikirkan, ya, pimpinan parti fikirkan. Termasuk juga pembahas daripada AMK, ya, dan kita sendiri tahu beberapa liputan media telah diberikan kepada beberapa pembahas daripada AMK yang telah menyuarakan tentang suara-suara di peringkat akar umbi AMK, sebab dia bercakap dari segi AMK, ya. Jadi dibawa suara daripada akar umbi AMK dan ini berjaya dilakukan oleh pembahas-pembahas di dalam Kongres AMK termasuk daripada Pahang sendiri, ya. Saya memberikan tabik hormatlah, ya, penghormatan kepada wakil pembahas daripada AMK kerana saya tahu bahawa setiap AMK negeri Pahang, ya, membawa usul supaya parti tidak lagi memberikan harapan kepercayaan dan
dan sesa menang berat kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad ini, bapa segala pengkhianat, ya, kita kenal sebagai bapa segala pengkhianatan sehingga menjatuhkan kerajaan, dan ini disentuh. Walaupun itu bukan isu utama dalam perbahasan, ya, kerana ini orang kata isu Mahathir ni bukan isu penting, isu rakyat lebih penting. Ya, saya akui bahawa isu rakyat lebih penting, isu COVID, pendidikan, tetapi nak melupakan isu Mahathir ni saya rasa tak wajar. So inilah punca segala apa yang berlaku sekarang ni. Kalau kita nak bicara tentang masalah COVID yang semakin meningkat, kalau kita nak bicara tentang parlimen tidak dibuka, kalau kita nak bicara tentang kerajaan yang lemah, ini semua berpunca daripada Mahathir Mohamad. Ya, itu hakikatnya. Maka punca ini harus kita sebut. Ya, kalau kita nak kata Mahathir sudah tidak relevan, ya, Mahathir sudah tidak relevan, maka kita mengatakan bahawa apa yang Mahathir lakukan itu tidak wajar kita ingat. Ya, sebenarnya kalau kita nak betul menjadi parti yang mantap, kita haruslah mengingati, bukan kita nak cakap sepanjang masa 7 minit tentang Mahathir ni, tapi paling tidak kita katakanlah, ingatkan parti bahawa inilah manusia pengkhianat yang patut parti jauhkan diri. Ya, isunya bukan Mahathir, saudara, ya. Ni saya nak sebut. Kadang ada orang kata, alah isu Mahathir pun korang nak marah. Banyak isu lain lebih penting, Mahathir tak relevan. Isunya bukan pasal Mahathir. Isunya apabila setiap cabang mengatakan bahawa parti tidak jangan berikan layanan kepada Mahathir Mohamad, harus ia sebut. Sama ada parti ikut atau tidak, itu perkara lain. Harus disuarakan kerana inilah yang cabang suarakan. Saya nak contoh dalam konteks Pahang. 14 cabang membawa usul ini. Bahkan saya difahamkan ada cabang tu sampai berebut nak bawa usul ni. Ya, nak usul tolak Mahathir ni berebut. Punyalah marah dengan Mahathir ni. Bayangkanlah kalau sampai tahap itu, cabang, ya, menyatakan marah dia kepada pengkhianat ini, padahal kebanyakan ahli cabang, bukan ahli jawatan pun, dia tak jadi menteri dalam kerajaan pun. Ya, yang jatuh kerajaan ini, berapa orang jadi menteri, yang hilang jawatan, mereka tak ada apa, mereka sama juga. Jadi pengurusi MPKK pun ramai yang tak dapat. Tapi mereka rasa marah dengan Mahathir Mohamad ini. Maka mereka bawa dalam cabang. Tiba-tiba suara mereka tidak didengari di dalam Kongres. Ya, atas alasan Mahathir tidak relevan. Ini yang menjadi saya masa amat kesal, kerana kita berpeningat, kita masa nak mengatakan kepada ahli di bawah, lupakan Mahathir tidak relevan. Ini akan melalaikan parti kita. Kerana orang tua ini selagi ada bernafas lalu ke hidung dia, dia akan berhenti. Dia tidak mahu jadi PM, betul? Dia rasa memang dia tak akan jadi PM. Tetapi bagi Mahathir Mohamad ini, ya, seboleh-bolehnya, sedaya upaya dia akan menggagalkan, ya, sebarang usaha kita untuk mengangkat Anwar Ibrahim. Sebab itu saya katakan, kalau kita tak mahu cerita pasal Mahathir, tapi sekurang-kurangnya ingatkanlah parti bahawa pengkhianat ini masih lagi ada nyawa, pengkhianat ini masih lagi ada agenda. Bahkan beberapa hari sebelum kita Kongres, dia masih mengentam Presiden kita. Ya, kita tahu Presiden kita orang baik. Ada orang kata, Anwar pun dah tak layan Mahathir lah. Betul. Sebab kita tahu panggil Anwar ni. Masa Azmin dulu pun Anwar tak sentuh pun. Saya masih ingat, sebelum Kongres yang ke-14 di Melaka, sebelum kerajaan kita jatuh. Masa Kongres di Melaka, kita jadi kerajaan ketika itu. Masa itu isu kartel hangat. Isu Azmin ni, selepas pemilihan. Walau kita ada Kongres di Melaka. Ya. Masa itu kecoh. AMK tidak benarkan Azmin meresmikan. Seperti mana lazimnya timbalan Presiden akan meresmikan AMK dan wanita. AMK tolak. Ya. Dan saya respect keputusan AMK. Kerana AMK baca dah kartel ni, pengkhianat ni. Tapi kita tahu, bapa kita ni orang pemaaf. Akhirnya undang-undang ni dibenarkan. Dan dibagi tahu kepada pembahas, janganlah sebut pasal kartel. Kita nak jaga penyatuan padi, nak jaga penyatuan parti. Jangan sebutlah pasal Azmin, jangan sebutlah pasal Mak Lampir dan perbahasan. Jangan cerita. Masuk Kongres. Ya? Tapi akhirnya saudara apa yang berlaku? Kita tak ingatkan parti. Akhirnya Azmin ni khianat. Mak Lampir ni khianat. Berapa orang lagi khianat. Sebab kita sebagai akar umbi tidak mengingatkan parti kita. Ya, ketika itu betul pemimpin kata, tu saja pemilihan dah lepas, lupakan saja pemilihan. Jangan cerita, lupakan saja bab kartel, pemilihan dah selesai. Tapi kalau orang kenal Azmin Ali, kalau orang kenal Semburi ini, ya, mereka tidak akan boleh lupakan. Tapi ada arahan dalam Kongres, jangan cerita. Kalau boleh jangan cerita. Ya. Dan ada beberapa wakilan yang langgar. Kerana dia tahu, tak boleh tak cerita. Saya amat tabik beberapa perwakilan di Melaka yang berani juga sebut. Termasuk AMK, wakil AMK yang berani juga sentuh. Ya.
Inilah Kongres. Kongres ini, pembahas ini bukan kita hantar sebagai pembaca berita TV3. Kalau kita nak pembahas ini, baca berita TV3, lebih baik kita ambil wartawan-wartawan yang berada di ATM Pahang. Mereka lebih pakar dari segi bahasa. Kita tulis tag apa yang kita nak, kita ampu Presiden, suruh dia baca. Tapi ini bukan ciri-ciri pembahas. Tak kisahlah siapa pembahas. Kita tak fikirkan siapa pun pembahas. Tapi tugas pembahas itu membawa suara akar umbi walaupun 1 minit. Susah apa nak bawa suara akar umbi ni? Bukan masalah isu Mahathir relevan atau tidak. Tapi ini masalah dibawa oleh akar umbi. Yang tak dibawa kamu sebut. Yang dibawa kamu belakangkan. Atas alasan tidak relevan. Tapi bila jatuh besok, kamu akan cari akar umbi ini. Percayalah saudara, ini dah berlaku di Melaka. Kita keluar arahan, jangan sentuh kartel. Jangan sentuh kartel. Last kali kartel ini menjatuh kerajaan kianat ini. Ya. Sebab itu parti ini harus kembali kepada dulu. Tidak ada kawalan kepada pembahas. Cuma kawal pembahas. Jangan dimaki hamun, jangan mencarut, jangan cakap-cakap lucah dan jangan mengaitkan pemimpin. Tapi tegurlah walaupun Presiden. Saya masih ingat dalam parti ini dulu, masa itu Menteri Besar Tan Sri Karib Ibrahim masak dilanyak oleh perwakilan dalam Kongres. Azmin Ali pernah tegur dalam Kongres. Presiden juga ditegur dalam Kongres. Tak ada pembahas yang dipecat. Adakah kerana bawa suara ke umbi ini kamu dipecat? Tak ada. Kita kena ada keberanian. Kalau nak duduk dalam parti keadilan ini, nak cakap pasal Mahathir pun takut. Kita bukan suruh cakap pasal Agong. Kalau kita kata nak cerita Pertikai Agong, ya betul. Kita pun parti keadilan pun tak mau sentuh tentang Agong ini. Ini sentuh tentang Mahathir. Mahathir yang kerja siang malam 24 jam menghina Presiden kita. Kalau kita ada ayah, kita tahu ayah kita ni pemaaf. Jiran sebelah kata apa-apa, ayah buat tak tahu. Kita marah, tak apalah, sabarlah, biarlah Tuhan balas. Biarlah lama dia sedar. Ayah kita panggil sekali, 2 hari, tak apalah kita ikut cakap ayah kita. Tapi kalau setiap hari, dia nak baling ludah muka ayah kita anak yang bacul kalau kita tak bersuara. Ya? Ada pula akak kata, jangan biarlah. Ya. Ya. Kita tahu ayah kita pemaaf, kita tahu ayah kita macam tu. Tapi kita sebagai anak apa kita buat? Saudara sanggup tengok Presiden kita dihina? Ya? Oh, kalau kononnya jangan sebut Mahathir, nanti Mahathir tak sokong. Mahathir ni kau sokong ke tak sokong, dia tak akan bagi seorang budak Anwar lah. Tu salah, jangan sebut nama Mahathir. Ingat Mahathir yang sokong? Tak sokong pun dia hentam. Kita angkat dia Perdana Menteri pun, dalam keadaan dia Perdana Menteri pun, dia masih lagi menghina Anwar Ibrahim. Dia dah jatuh jawatan pun, dia masih menyalahkan Anwar Ibrahim. Tiba-tiba kita ahli kata jangan sebut, tak relevan. Saya memang tak ada timur. Tak kira lah pun siapa pun kan. So bagi saya kena nak lawan musuh. Kita nak lawan musuh, kena lawan betul-betul. Ya? Kena lawan betul-betul. Nak berkawan betul-betul. Kalau rasa parti ni masih lagi percaya kat Mahathir Mohamad, buat keputusan dalam Kongres. Kita terima Mahathir Mohamad. Biar Kongres putuskan. Sekarang ni masalah parti terima atau tidak. Oh, ada orang kata MPP dapat keputusan. Tolak. Ini keputusan MPP. Kita nak keputusan Kongres. Keputusan MPP ini, kalau hari ni MPP mesyuarat, minggu depan boleh berubah. Ini keputusan MPP. Hari ni MPP buat mesyuarat. Minggu depan buat mesyuarat, dia boleh ubah keputusan minggu lepas. Sebab keputusan MPP ini bergantung kepada situasi semasa. Ya, dulu MPP keputusan kita nak Kak Wan Perdana Menteri. Bila berunding dengan PS, akhirnya PS nak Mahathir. Yang lama MPP keputusan nak terima Mahathir, kita berunding dengan Anwar Ibrahim. Akhirnya MPP kata, okeylah Mahathir. Boleh berubah ikut keputusan MPP. Sebab ini Kongres, bila Kongres buat keputusan, ya, ataupun setidaknya Kongres diberitahu bahawa ahli parti tidak lagi mahu mendengar nama Mahathir Mohamad berunding ke apa ke, jangan. Dia nak sokong ni pasal, tapi tidak mahu lagi. Kita kata, oh tak apalah. Ya, kita kena sebut. Ini suara Kang Umbi. So MPP lantak dia lah, dia nak bersama ke, dia nak palisi dia pasal. Tapi ahli di bawah, ya, yang jadi mangsa sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini, bawah COVID, ekonomi, pendidikan, kerajaan lemah dan sebagainya, berpunca daripada orang tua ni. Ya? Kalau kita jadi kerajaan dulu, betul, COVID berlaku juga. Masih berlaku, tapi saya rasa kita boleh kawal dengan baik. Tapi oleh kerana kerajaan telah ditumbangkan dalam keadaan malapetaka ini, maka sebab itu malapetaka ini berterusan dan bertambah berterusan. Dan sekarang ini, kita kata lupa Mahathir. Ya? Sepatutnya Pahang menjadi suara yang paling tegas, paling berani, paling lantang menentang pengkhianatan.
Sebab pembahas Pahang datangnya daripada kawasan yang dikhianati di Indra Mahkota. Saya sebut terang-terang di sini. Dan saya sebut dengan dia secara peribadi. Bahawa kamu harus bawa suara pengkhianat ini. Kerana Indra Mahkota itu kawasan pengkhianatan. Ya, berapa ramai sekolah dewan dalam kota menghabiskan duit dan tenaga dia. Tiba-tiba dia khianat. Patut kamu bawa suara. Kalau kamu tak bawa suara cabang-cabang lain, bawa suara cabang Indra Mahkota itu. Tapi kalau cabang kamu sendiri pun, kamu tak bawa suara dia. Kamu nak jadi wakil rakyat ke nak jadi apa pun, usah mimpilah kamu boleh bawa suara rakyat. Mana keberanian? Ya? Mana keberanian kamu? Nak bawa suara Kerumbi tak boleh. Tapi bila nak jadi calon, bila nak bekerja, minta tenaga Kerumbi. Minta sukarelawan Kerumbi. Suara dia, kamu tak nak bawa. Saya cukup marah. Isu dia bukan masalah isu dia, kamu daripada cabang mana? Kamu diwakil sebagai pembahas negeri Pahang. Bukan pembahas cabang, pembahas negeri. 14 cabang di Pahang. Bawa usul, satu pun kamu tak sentuh. Ya, di mana amanah dan kejujuran? Kenapa? Kerana ada arahan kononnya, jangan sentuh Mahathir. Saya tengok Arafat, dia sebagai pembahas, saya percaya dia pun baca arahan itu. Tapi kenapa dia berani? Bukan lama pun. Kalau tak berani sebut Mahathir pun, dia nak bentuk cerita unta tua pun sudah cukup untuk kita katakan ini Mahathir. Ada orang kata, Anwar pun tak sentuh pasal Mahathir. Anwar sentuh. Dia puji ucapan Arafat. Tapi jangan sampai tunggu Anwar kata, saya nak pembahas semua, kutuk Mahathir. Takkan orang cakap macam tu. Engkau orang ada watak. Fikirlah sendiri. Dan Anwar tidak mahu kongres ini ditentukan skripnya. Ditentukan apa nak perlu cakap. Saya dah semak dengan pusat. Tidak ada arahan pun. Yang ada arahan 1-2 kat pemimpin. Yang mengarahkan pembahas. Untuk cakap ini, pembahas ini, kau cakap ini, kau cakap ini. Ya, mereka pegang remote. Saya katakan, ini tidak harus dikekalkan dalam parti. Ini pengajaran. Okey, dah habis-habis. Saya tak mau cerita lagi. Sebab itu saya dalam cukup sekadar saya dah luahkan di media sosial. Saya sebut. Ya, ada kata, kenapa cerita media sosial? Kamu sakembang lah buat media sosial. Yang dah akan dan cabang pun kamu tak bawa. Sekarang ni baru kamu cerita. Kena bawa isu saluran dan sebagainya. Ya, ini cara kamu. Jangan play safe dalam parti. Kalau nak lawan musuh, lawan betul-betul. Ya, susah ke nak sebut? Bukan kita suruh cerita dalam kongres 5 minit, 7 minit cerita pasal Mahathir. Semua orang tahu Mahathir pengenak. Semua orang tahu Mahathir pengenak. Tak cerita pun tak apa. Tapi sungguh yang mengatakan bahawa negeri Pahang 100% mendesak Parti Keadilan menolak sebarang kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Sekian, wabillahi taufik. Habis? Tak sampai 1 minit. 30 saat pun tak sampai. Susah apa? Apa susahnya? Takut kena pecat? Tak susah pun. Nak bawa suara Kerumbi ni. Ini kita merapu, cerita merapu ni pasal COVID. Bukan tak. Ya, COVID penting. Ya. Tapi yang lebih penting daripada itu, COVID ni kalau kamu cerita lebih mendalam, Anwar cerita hari-hari Anwar live pasal COVID. Ya. Tapi bolehlah kamu sentuh. Masalah Felda boleh sentuh. Tapi untuk 30 saat, 1 minit, untuk nyatakan sokongan daripada Kerumbi, susah sangat. Kenapa? Tak boleh sebut Mahathir ni nanti menjejaskan peluang Anwar. Ingat Mahathir nak pergi sungai pada Anwar? Ken salam saudara. Sampai hari ni pun dia bekerja keras bersama dengan puak-puak Isyamuddin tu nak menggagalkan Anwar Ibrahim. Ya? Sekarang ni pun tengok dia punya Balaci dan Khairuddin pun hentam Anwar semacam. Kita masih lagi kata tak payah cerita, tak payah cerita. Tak payah jadi anak lah. Ya? Cerita reformasi lawan tetap lawan tetap lawan dan sebut nama Mahathir pun takut. Ya? Saya tak boleh. Saya kata kalau masa kita sokong Mahathir, kita sokong dia betul. Saya masih ingat masa dia jadi Perdana Menteri. Saya tegur banyak dia jadi menteri. Tapi ada orang kata tak payah tegur lah, dia Perdana Menteri buah PH. Kita tahan. Walaupun hati betul terbakar. Macam di Pahang. Banyak isu yang kita marah Mahathir ni. Isu pengkhianatan di nama kota tentulah. Ya. Isu Lenas. Ya, kita berapa ramai rakyat Pahang ni berjalan kaki, pecah-pecah kaki, bantah kilang Lenas sampai ke Kuala Lumpur. Siapa yang sign operasi Lenas masa waktu pergi kajian PH? Mahathir Mohamad. Sepatut inilah peluang kita nak mengharamkan Lenas. Tapi dia sign. Sepatut ini kita sebut sebagai tanda munafiknya, bangsatnya orang tua ini. Sepatut ini disebut oleh wakil pembahas Pahang. Tapi kita tak sebut. Sikit pun tak fikir perjuangan orang dulu-dulu. Malah kita nak sebut, apa yang kita sebut? COVID. Hebat sangat COVID. Macam kamu ni bagi penerangan lebih pada presiden lagi. Bukan tak penting-penting. Tapi suara Kerumbi itu, bawa lah hormat Kerumbi. Saya nak
Kamu hormat ke umbi, susah ke? Ya? Akhirnya kamu akan pergi ke umbi. Ya? Sekarang ni tengoklah media sosial. Ya? Oh, kutuk orang lama. Sahabat saya Bung Hatta, saya tengok orang kutuk. Oh, Bung Hatta ni orang lama lah, sibuk-sibuk dah jadi pembahas. Kenapa tak jadi pembahas? Yang bercakap tu kalau dia berjuang sama macam Bung Hatta ni, saya respect lah. Ya? Kamu kalau bercakap 2-3 hari masuk parti, ya, bukan jawatan pun kerana dia lantik, apa pengorbanan kamu dalam parti, jangan sembang dengan orang lama. Saya nak pesan itu je. Jangan sampai saya kena pasti berapa orang, saya tak kira. Ya? Hormat. Kalau kamu tak suka cara tegur, cara elok, janganlah hina-hina dia. Saya tahu kawan saya ni, orang yang berjuang dalam parti, dia tak ada apa, dia tak nak jadi calon pun. Ya? Dia tidak pernah jadi calon, dia tidak pernah minta pun jadi calon. Walaupun dia hidup di zaman reformasi lagi. Ya? Kamu kena respect. Jangan cakap hina dia, lembab dan sebagainya. Ya? Otai cakap pasal pembahas apa semua. Tolong, ya. Kita bukan nak musuh. Tapi ini, saya cukup marah. Bila pertama suara akar umbi tak dibawa, kemudian kamu pertahankan. Dan kamu kutuk pula orang yang tuntut suara akar umbi ni. Ya. Kalau kamu penakutlah. Janganlah duduk cerita. Ya. Bukan masalah Mahathir ni yang kita marah sangat. Masalah dia suara akar umbi apa yang kamu bawa. Ya. Apa kamu bawa. Bukan kita tak kata isu lain penting. Tetapi yang lebih penting itu sebutlah. Ya. Kalaulah isu itu tak penting, tak adalah 100% menjadi usul di cabang. Itu baru di negeri Pahang. Saya dengar itu hari pun dalam Kongres. Berapa orang yang tulis dalam semasa Kongres berlangsung. Mereka tak puas hati pembahas tersebut. Bukan Pahang, di tempat lain pun berlaku. Ya. Jangan harap parti akan tentukan bahawa sekretariat pembahas ini, ya, tentukan, pucuk pimpinan tentukan sekretariat pembahas ini. Jangan memberikan had kepada pembahas, cuma beritakan sebagai garis panduan. Itu saya setuju. Mesti ada garis panduan. Ya? Pembahas tidak boleh mencarut, pembahas tidak boleh mengaibkan peribadi pemimpin, pembahas tidak boleh maki hamun. Ya? Pembahas tidak boleh mengambil waktu yang terlalu lama, melanggar waktu. Itu betul. Tetapi jangan lihatkan isu ni jangan sentuh. Oh, ni jangan sentuh, dia jangan sentuh. Oh, presiden jangan sentuh, ya. Timbalan presiden jangan sentuh. Sebab banyak kita tengok dan banyak berlaku bahawa bila kita tak nak cuba nak play safe di sini, akhirnya parti kita rosak. Kita tak bagi sentuh pasal kartel, akhirnya kartel pengkhianat kita. Sekarang ni kita tak mahu sentuh pasal Mahathir. Ya? Sebab itulah Mahathir berani. Ya? Sebab Parti Keadilan ni cuba ditutup. Dia bersebut nama Mahathir. Ya? Kalau kamu sebut nama Mahathir nanti, Mahathir ni akan serang. Kamu takut sangat dengan Mahathir, ada 3-4 orang kerat pemimpin parti pun tak berdaftar. Ada 3-4 orang je ahli parlimen. Ya? Kita kata parti kita ada 1 juta lebih. Tapi 1 juta lebih cuba untuk ditutup mulut mereka daripada menyebutkan nama Mahathir Mohamad. Kita bukan nak cerita tentang pengkhianatan. Semua orang tahulah tentang pengkhianatan. Tapi yang kita nak, apabila hasrat akar umbi itu nak digambarkan supaya pimpinan Parti Keadilan tengok, ya, di atas pentas ataupun kalau ada di Zoom, dia lihat sendiri bahawa seluruh akar umbi memang tidak ada menaruh keyakinan kepada Mahathir Mohamad ini. Kalau kita tidak nyatakan, kita bimbang satu-satu hari nanti di peringkat pusat mereka mengambil keputusan, tak apalah, Mahathir dah mungkin okey. Ya, Mahathir juga pembangkang, Mahathir juga melawan UMNO, Mahathir juga melawan PN, maka kita terima dah balik. Kita bimbang itu berlaku kerana ia pernah berlaku. Ya. Kita bimbang ia berlaku, maka kita buat keputusan bahawa Kongres sepatutnya menentukan. Ya, kalau tidak ada usul undi, tak undi, itu lain cerita. Tapi kurang-kurangnya suara kita dah ke umbi ini didengari oleh pimpinan. Ya. Apabila berlaku perkara yang tak betul nanti, mereka tidak boleh salahkan akar umbi. Ya. Kita dah nyatakan apa yang perlu kita nyatakan. Ya. Masalahnya sekarang ini, kita tak boleh nyatakan. Ya. Ini masalah dia. Ya, saudara, itu mauduk saya yang terakhir. Yang dah lepas, nak buat macam mana, dah berlaku, cuma jadikanlah pengajaran. Ya. Kita tidak boleh perlulah. Ya. Sebab tu saya kata, nak perbaiki parti ni, kita kena cakap benda yang betul lah. Ya. Jadi untuk mengatakan kepada saya, ini bukan melibatkan dasar parti. Ya. Ini hanya melibatkan cara ataupun etika perbahasan ini harus dipertingkatkan di dalam parti. Ya. Harus diperbaiki supaya pembahas-pembahas ini perlu, ya,
menyatakan apa yang mereka perlu nyatakan walaupun kadang-kadang pimpinan dengar pahit. Ya. Sebab mereka inilah ruang yang mereka ada akad umbi dengan pimpinan. Kalau di peringkat pimpinan mereka ada mesyuarat MPP, mereka juga ada biro politik, tetapi kita hanya berkat cabang. Ya, apa yang dinyatakan oleh cabang kita bawalah di peringkat Kongres, ya, di peringkat negeri dan juga di peringkat Kongres. Itulah ruang yang kita ada. Tapi kalau ruang itu pun kita hadkan atau ruang itu kita letakkan berbagai cara, protokol dan sebagainya, kerana berokrasi, ya, maka sukarlah, ya, untuk kita mendengar sebenarnya hasrat di akad umbi, ya. Jadi jangan kita jadikan akad umbi ini hanya untuk mendapatkan sokongan ataupun untuk mendapatkan bantuan mereka sahaja, ya. Tetapi kita tentukan bahawa hasrat mereka walaupun sekecil-kecil benda yang mereka minta, ya, haruslah kita suarakan, ya. Soal dapat tak dapat, sama ada diluluskan, dipersetujui oleh pimpinan, itu perkara lain. Paling tidak kekurangan akad umbi berterima kasih kerana suara mereka dibawa, ya. Kita mahu kata akad umbi kata aku letih-letih bawa usul, aku letih-letih cadangkan, aku letih-letih satu benda tak sebut, ya. Seolah-olah mereka tidak dihargai. Bukan isu Mahathir itu relevan tak relevan, bukan isu kena sebut mari, bukan, ya, kena faham, ya. Kalau bukan isu Mahathir sekalipun, isu apa pun yang disebut oleh cabang itu, apatah lagi kalau semua cabang, ya, menyebut isu itu, maka hendaklah dibawa, ya. Okey, kita tak mahu parti keadilan ini menjadi parti yang hanya berucap, pembahasnya hanya berucap untuk mengampu dan juga membodek. Kita nak kepada cara yang dulu, ya, zaman dahulu, di mana mereka boleh menegur presiden, timbalan, mereka menegur menteri besar dan sebagainya. Inilah satu wacana dan inilah satu cara hingga menjadikan keadaan ini parti yang kuat, ya, parti yang betul-betul mengatakan suara rakyat, suara keramat, ya, parti yang lawan tetap lawan. Bagaimana kita nak sebut suara rakyat, suara keramat kalau suara ahli sendiri pun, ya, cuba tidak dikeramatkan. Ini maksud saya. Jadi yang dah lepas kita jadikan pengajaran, ya, kepada kita semua, ya, sama ada anda, saya ataupun mana-mana pimpinan, ya, supaya kita balik semula, ya, balik semula. Kalau kita rasa parti ini harus berbeza dengan parti-parti yang lain, kita harus terima kenyataan ini, ya, kita harus terima kenyataan ini. Walau bagaimanapun secara keseluruhannya saya memuji, ya, sama ada wanita, EMK dan juga di peringkat nasional, ya. Saya cerita ni perkara yang ada sedikit yang perlu diperbaiki, ya, yang perlu diperbaiki oleh parti. Yang lain banyak dalam peringkat nasional, ya. Contohnya Johor juga sebut, ya, Johor hanya sepatah saja, ya, tapi amat melegakan kita. Mereka sepatah ayat saja Johor sebut perwakilan dia, pembahas dia. Tapi itu cukup menggembirakan kita. Kerana itulah dengan sepatah ayat itu menggambarkan suara hati ahli-ahli di Johor. Walaupun dengan sepatah ayat, ya, di Perak juga dengan kiasan, dengan cerita yang melucukan, ya, tapi melucukan penuh dengan sindiran tajam. Dan orang faham apa yang disebut. Sampai ke presiden pun memuji, menandakan presiden sendiri tidak ada masalah tentang isu itu. Ya, jangan jual dengan presiden lah. Saya dengar ada orang jual dengan presiden tak kasih, ya. Macamlah kita ni tidak ada tahu, ya. Bahkan saya difahamkan pengurusi tetap pun cakap kalau siapa nak cerita sama dia tidak ada masalah, dia tidak akan larang, ya. Siapa yang larang? Inilah, ya, satu dua yang cuba mengawal, ya, pembahas. Tapi saya mengucapkan tahniah syabas kepada beberapa pembahas yang tidak mahu diri mereka dijual, ya, yang masih lagi ada maruah, yang tahu akan tanggungjawab mereka dan mereka memegang amanah daripada akad umbi, yang berani, ya, melanggar apa yang diarahkan walaupun tak sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya dia berani menyatakan apa yang diruahkan oleh akad umbi. Okey, cukup sampai sini. Saya rasa dah lama. InsyaAllah dalam isu yang lain kita akan bercakap lagi. Terima kasih kepada siapa ni, Ketua Wanita Hasina Hashim Lawan Lawan, Anodin Terengganu. Dalam pikat tak boleh ada pembahas yang perlu terima kontrol kita lawan. Okay. Terengganu memang saya puji wanita, ya. Kalau kita lihat pembahas wanita Terengganu tu, dia bukan ada cara perbahasan yang boleh katakan macam pemidato hebat, tapi luahan daripada hati dia tu kan, luahan daripada hati dia tu memang nampak keikhlasan dia dan perbahasan dia menyentuh, ya, pembahas daripada Terengganu ni, ya, menyentuh perasaan kita kerana dia keluar daripada hati dia, bukan daripada skrip, ya. Walaupun lorak Terengganu dia, tapi semua, ya,
terdiam, terpaku dengan ucapan daripada seorang kakak lah, ya, di Terengganu. Jadi saya rasa dah peringkat veteran, ya, pengalaman, walaupun beliau bukan seorang pemilih tu, tetapi apa yang beliau zahirkan memang berkesan kerana ia lahir daripada hati, ya, tentang kebaikan parti, ya. Jadi tahniahlah kepada pembahas Terengganu. Sebab tu saya katakan keseluruhannya baik, ya. Cuma yang tidak berapa baik ni kita naklah tegur, ya, supaya tidak lagi diberulang pada masa yang akan datang. Okey, Nur Rakyat Terengganu, suara rakyat, suara keramat, Tuan Yusri Haji Sawabi, semua itu kerana Mahathir Unta. Ikram, yang kita takut presiden kita tu pemaaf tahap dewa katanya, ya. Jadi presiden ni sesamalah kita jaga, ya. Macam saya beri contoh ayah kita lah, ya. Kalau ayah kita seorang yang baik sangat dalam kampung tu, pemaaf sangat dalam kampung, tapi jangan sampai ayah kita dihina oleh orang hari-hari, ya. Sekali dua kali okey lah, tapi kalau hari-hari kita sebagai anak, kalau kita tak pertahankan ayah kita jadi anak yang bacol lah, ya. Itu dia. Aminuddin Hanur, pastikan kita kata kembali kepada pikat, insyaAllah, ya. Kita ada sukarelawan kita yang hebat di sana, ramai sukarelawan kita yang akan mempertahankan parti, ya, akan mempertahankan parti. Tak kira siapa calonnya. Okey. Tuan Haji Sawabi, kita ni yang dari awal kena berkuasa Melayu, okey. Apai bagi je. Okey. Wan Muhammad Akbar, panas katanya. Zaman ni PM tepi. Alugani, Pak Tam, Abdul Humaira, setuju tinggalkan Datuk. Okey, apa zaman ni? Ni lah, ya, Asrawan pun ada bersama kita. Okey, Angah Jula pasal tak bagi sentuh pasal kata itulah sekarang ni dah makan tuan katanya, ya. Macam saya sebut tadi lah kan. Kita ada pengalaman benda-benda macam ni. Yang tak disentuh, yang itulah akhirnya makan tuan. Muhammad Zulhasri Ahmad, ya. Okey, kata Muhammad Zulhasri kata setuju akad umbi mesti dibawa. Okey. Ada yang kata, dia kata buat apa nak bawa, dia kata cukup dah 1-2 yang bawa. Ya, 1-2 yang bawa tu dia bawa suruh akad umbi negeri dia. Itu kadang kita kena faham lah. Sebab perkara yang dibawa ni adalah perkara yang dibawa oleh negeri masing-masing. Kalaulah Perak dah bawa isu berkenaan dengan Atuk ni, apakah negeri lain tak boleh bawa, ya? Bawa lah, itu pandangan Perak dari segi mana dia tak setuju, dengan cara dia, dengan kaedah penjamaian dia. Negeri kita bawa cara negeri kita, ya. Johor lagi simple, no Mahathir, satu ayat je. Johor tak sampai 1 second. No Mahathir, 1 second kot, cukup dapat tepukan, ya. Apa ni, akad umbi puas hati dengan 1 ayat. Susah sangat ke, kan? Mau tak mau itu sebenarnya. Okey, Mizi Razak, siapa mereka yang mengarang? Okey, tak mau saya rasa saya jawab. Okey. Muhammad Nasrul, lagi siapa tu? Mariah Marsyam, Nasir Muda, ya. Okey, yang tak sebut ni minta maaf lah, ya. Tak sempat nak bacakan skrin ni. Jadi apa pun, terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang sempat bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan kepada isu semasa yang lain, kita akan cubalah, ya, berkongsi. Dan tak semua yang boleh terima apa yang kita kongsikan, ya. Yang boleh terima tu okeylah, yang tak boleh terima tu biasalah, ya. Manusia mana boleh sama pemikiran, ya, berbagai-bagai pendapat dan juga pandangan, apatah lagi di dalam politik, ya. Kita sesama adik-beradik kita pun tak sama, walaupun apa ni yang kata sedarah sedaging, ya. Adik kita panggil macam ni, abang panggil macam ni, ya. Akak panggil macam ni, adik-adik UMNO ni itu, ya. Apatah lagi kita dalam parti, asal parti yang ada perbezaan. Apapun kita haruslah, pentingnya masing-masing pegang. Kalau ahli parti ni adalah pegang pada prinsip perjuangan parti, jangan lari, ya. Mark daripada Ranau, ya, lawan daripada Ranau. Okey, cukup sampai sini. InsyaAllah jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.